Saya akan berikan awak 100 juta jika awak berjaya buka peti besi itu. Jutawan itu ketawa sambil memandang budak berkaki ayam itu. Dia tidak tahu dia sedang bertaruh dengan orang yang salah dan dia akan kehilangan segalanya. Pergi dari situ. Orang-orang penting akan lalu. Datuk Razif Rahman menjerit ke arah Amir yang sedang mengelap lantai lobi dengan kain buruk dan lusuh. Budak itu mendongak dengan mata gelapnya, penuh tumpuan, dan bergerak pantas ke tepi, berbisik, "Maafkan saya, Tuan," yang hampir tidak kedengaran. Amir baru berusia 11 tahun, tetapi dia sudah memikul di bahu kecilnya beban tanggung jawab yang tidak sepatutnya ditanggung oleh kanak-kanak. Tangannya, yang pecah-pecah kerana air dan produk pembersih, bekerja tanpa henti sejak awal pagi. Lutut seluarnya menunjukkan tampalan yang dijahit oleh ibunya, Salma, yang menjahit setiap malam cuba mengekalkan maruah anaknya walaupun hidup dalam kemiskinan yang melanda mereka. Datuk Razif Rahman adalah pemilik Rahman Holdings, salah satu syarikat terbesar di ibu negara. Pada usia 45 tahun, dia telah membina empayar berdasarkan hartanah dan teknologi. Dia memakai jam tangan yang lebih mahal daripada kereta baharu dan tali leher import yang bernilai gaji bulanan mana-mana pekerjanya. Baginya, orang seperti Amir hanyalah sebahagian daripada perabot, objek yang mesti ada tetapi tidak pernah kelihatan. Nurul Huda. Datuk Razif memanggil setiausaha pribadinya sambil melangkah masuk ke pejabat utama. "Berapa kali saya perlu beritahu kaki tangan pembersih supaya tidak menghalang laluan saya ketika saya tiba?" Puan Nurul Huda, berusia 32 tahun, telah bekerja untuk Datuk Razif selama 6 tahun. Dia telah belajar untuk mengendalikan barannya yang meletup dan komennya yang menyakitkan. Datuk Razif, budak itu hanya menjalankan tugasnya. Dia tiba jam 6 pagi untuk membersihkan sebelum pekerja lain datang. Dan mengapa itu penting bagi saya? Datuk Razif menjawab dengan nada merendahkan, menjatuhkan beg kulitnya ke atas meja. "Saya tidak berminat dengan kisahnya. Saya hanya mahu dia melakukan tugasnya tanpa saya perlu melihatnya." Apa yang Datuk Razif tidak tahu ialah Amir bukanlah pekerja syarikat pembersihan itu. Dia adalah anak kepada Puan Salma, yang memang bekerja di sana selama 3 tahun. Puan Salmah berusia 35 tahun dan merupakan satu-satunya pencari nafkah keluarga sejak Encik Hasan, suaminya, mengalami kemalangan yang menyebabkan dia tidak mampu melakukan kerja berat. Encik Hasan kini menjual gula-gula di lampu isyarat, hanya memperoleh cukup untuk membeli ubat-ubatannya. Amir menemani ibunya setiap pagi kerana mereka tidak mempunyai sesiapa untuk menjaganya. Sekolah telah menjadi keutamaan kedua apabila perbelanjaan perubatan bapanya menghabiskan semua simpanan mereka. Tetapi budak itu tidak hanya duduk menunggu. Dia membantu ibunya dengan tugas-tugas pembersihan, mengangkat baldi air, menyusun produk, menyapu koridor, semuanya dengan dedikasi yang bercanggah dengan usianya yang muda. "Mak," bisik Amir, apabila Puan Salmah muncul dengan troli pembersihannya. Lelaki itu marah lagi. Puan Salmah memandang ke arah pejabat Datuk Razif dan mengeluh. "Jangan risau sayang, kita hanya perlu melakukan kerja kita dengan baik dan tidak mencari masalah. Mengapa dia melayan kita begitu? Kita tidak melakukan apa-apa kesalahan. Sesetengah orang, Amir, belum belajar bahawa semua orang berhak dihormati, tetapi itu tidak bermakna kita perlu menjadi seperti mereka. Faham?" Budak itu mengangguk, walaupun di matanya ada percikan sesuatu yang lain. Ia bukan dendam, tetapi tekad senyap yang Puan Salmah kenali kerana ia adalah tekad yang sama yang dimilikinya ketika dia memutuskan untuk tidak pernah menyerah walaupun menghadapi keadaan. Hari itu berlalu seperti biasa sehingga seorang penghantar khas tiba pada tengah hari. Dia membawa satu bungkusan besar dan berat, dimeteraikan dengan beberapa kunci keselamatan dan label sulit di mana-mana. Penghantaran untuk Datuk Razif Rahman, pengutus itu mengumumkan di kaunter penyambut tetamu. Puan Nurul Huda menandatangani dokumen penerimaan dan membawa bungkusan itu sendiri ke pejabat Datuk Razif. Ia adalah peti besi mudah Ali berwarna perak dengan panel elektronik canggih di bahagian hadapan. Bersama peti besi itu, terdapat sampul surat dengan dokumentasi. "Apa benda ini?" Datuk Razif bertanya sambil membuka sampul surat itu. Ekspresinya berubah daripada kekeliruan kepada kejutan mutlak ketika dia membaca. Menurut dokumen itu, peti besi itu mengandungi bon pembawa bernilai 100 juta ringgit. Ia adalah sebahagian daripada warisan yang tidak dijangka daripada seorang bapa saudara jauh yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat khusus. Datuk Razif telah dikesan sebagai salah seorang waris yang mungkin, tetapi ada satu syarat pelik. Peti besi itu mempunyai mekanisme keselamatan yang unik.
Ia memerlukan penyelesaian satu siri teka-teki matematik dan logik untuk membukanya, tanpa kata laluan digital atau kombinasi tradisional. Jika sesiapa cuba memaksanya, ia akan memusnahkan diri sendiri bersama kandungannya. Cabaran itu disengajakan. Ia adalah reka bentuk bapa saudara eksentrik itu, yang percaya bahwa hanya seseorang yang benar-benar bijak layak menerima warisan itu. Ini mengarut, Dato' Razif bergumam sambil memeriksa panel itu. Terdapat nombor, simbol matematik, dan apa yang kelihatan seperti persamaan kompleks yang berubah setiap kali dia menyentuh butang. Dia memanggil pasukan eksekutifnya. 3 lelaki tiba dengan cepat. Semuanya memakai suit mahal dan memiliki ijazah universiti yang mengagumkan. Selama 1 jam mereka coba menguraikan mekanisme itu. Mereka mencoba kombinasi yang berbeza, mencari corak, merujuk di internet. Tiada apa-apa yang berhasil. Mesti ada cara, Dato' Razif berkata berulang kali sambil mengetuk meja dengan rasa kecewa. 100 juta, tidak boleh terperangkap di sana tanpa cara untuk mengeluarkannya. Dato', salah seorang eksekutif mencadangkan, mengapa kita tidak memanggil pakar peti besi? Saya sudah coba, jawab Dato' Razif. Pengeluar mengatakan ia adalah model khas, unik di dunia. Mereka tidak mempunyai alat untuk membukanya tanpa memusnahkannya. Berita itu tersebar ke seluruh bangunan, seperti api. Pekerja dari semua jabatan mengulas tentang peti besi misteri itu, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Ada yang mendekati pejabat Dato' Razif secara diam-diam, menawarkan idea-idea yang segera ditolak. Kamu fikir saya bodoh? Dia menjerit kepada mereka. Saya sudah mencoba semua pilihan asas itu. Ini memerlukan sesuatu yang lebih daripada matematik mudah. Sementara itu, Amir telah mendengar sebahagian daripada perbualan itu ketika dia membersihkan koridor berhampiran pejabat. Rasa ingin tahunya secara semula jadi mendorongnya untuk mendekat sedikit apabila Dato' Razif keluar seketika untuk minum kopi. Melalui pintu yang terbuka sedikit, dia dapat melihat peti besi di atas meja. Panel itu menunjukkan urutan nombor yang kelihatan berubah mengikut beberapa jenis korak. Amir, yang sebelum meninggalkan sekolah, telah menunjukkan bakat luar biasa dalam matematik, merasakan sesuatu yang biasa dalam nombor-nombor itu. Ia seperti teka-teki yang diberikan oleh cikgunya ketika dia masih boleh menghadiri kelas. "Hei kamu!" Satu suara mengejutkannya. Ia adalah salah seorang eksekutif yang melihat budak itu mengintai masuk. "Apa yang kamu buat di sana? Kamu tiada kerja ke?" "Maafkan saya, Tuan." Amir menjawab sambil menundukkan pandangannya dan beredar dengan cepat bersama kain buruk di tangannya. Tetapi fikirannya masih memproses apa yang telah dilihatnya. Nombor perdana, urutan Fibonacci, mungkin sesuatu yang berkaitan dengan geometri. Otaknya bekerja secara otomatik dalam menyelesaikan masalah itu, walaupun dia sedang menyapu lantai. Dato' Razif kembali ke pejabatnya, semakin kecewa. Sudah beberapa jam berlalu dan tiada seorang pun daripada eksekutif bergaji tingginya dapat menyelesaikan teka-teki itu. Kebanggaannya tercalar. Bagaimana mungkin dia, seorang ahli perniagaan yang berjaya, tidak dapat mengakses warisannya sendiri? Ini memalukan. Dia bergumam sambil pekerjanya memerhati dalam diam. Kamu semua dengan ijazah sarjana dan diploma. Tiada siapa yang berguna untuk menyelesaikan teka-teki mudah. Puan Nurul Huda, yang telah memerhati semuanya dari mejanya, berani mencadangkan, "Dato' Razif, mungkin kita patut berehat seketika. Kadang-kadang penyelesaian datang apabila kita berhenti memaksanya." "Berehat?" Dato' Razif memandangnya dengan tidak percaya. "RM 100 juta ingge ada di dalam sana, dan awak cadangkan saya berehat?" Kekecewaannya mencapai kemuncak apabila eksekutif terakhirnya mengaku benar-benar buntu. Dato' Razif, dalam kemarahan yang bercampur dengan keputusasaan, membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Dia keluar dari pejabatnya dan berjalan ke kawasan umum di mana beberapa pekerja telah berkumpul mengulas tentang keadaan itu. Kehadirannya menyebabkan semua orang senyap serta-merta. "Dengar semua," katanya dengan suara lantang dan jelas, memastikan setiap orang di tingkat itu dapat mendengarnya. "Saya ada peti besi di pejabat saya yang mengandungi RM 100 juta rian. Tiada seorang pun eksekutif saya dapat membukanya. Jadi ini tawaran saya." Dia berhenti seketika, menikmati perhatian penuh yang diterimanya. "Saya akan berikan 1 juta ringgit kepada sesiapa yang dapat membukanya. 1 juta ringgit, tunai." Reaksi itu serta-merta. Pekerja mula berbisik dengan teruja. Ada yang sudah merancang bagaimana mereka akan membelanjakan uang itu. Dato' Razif tersenyum puas, berfikir bahwa dia telah menemui penyelesaian yang sempurna,
Tetapi kemudian dia melihat Amir berdiri di sudut dengan kain buruk di tangannya, memerhati segalanya dalam diam. Dan pada saat kesombongan mutlak itu, Dato' Razif memutuskan untuk mengubah tawarannya menjadi pertunjukan yang kejam. Malah, katanya sambil meninggikan suaranya lagi, saya akan meluaskan tawaran itu. Jika budak ini pun boleh membukanya, dia menunjuk terus kepada Amir. Saya akan berikan RM 100 juta rigo. Kesemua 100 juta rian. Pejabat itu meledak dengan ketawa. Jelas sekali Dato' Razif sedang membuat jenaka kejam, mengejek idea bahawa seorang kanak-kanak miskin dan kotor boleh mencapai apa yang eksekutif berpendidikan tinggi tidak dapat lakukan. Bayangkan, Dato' Razif meneruskan memarakkan ketawa itu. Seorang budak pembersih menyelesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan oleh ahli matematik. Ini akan menjadi jenaka paling lucu abad ini. Puan Salmah, yang mendengar segalanya dari tempat dia membersihkan tingkap, merasakan hatinya mengecut. Dia ingin berlari ke arah anaknya, melindunginya daripada penghinaan awam itu. Tetapi Amir memandangnya dan mengangguk, seolah-olah memberitahunya bahawa semuanya baik-baik saja. Tuan, Amir bersuara dengan jelas, tetapi penuh hormat, mengejutkan semua orang. Adakah Tuan serius? Dato' Razif memandangnya dengan campuran geli hati dan kehinaan. Tentu saja saya serius, budak. Jika kamu boleh buka peti besi itu, saya berikan semua yang ada di dalamnya, 100 juta ringo. Dan jika saya tidak dapat, maka kamu terus membersihkan lantai seperti sepatutnya. Dato' Razif menjawab dengan senyuman kejam. Adakah kamu terima tawaran ini? Amir memandang ibunya, yang berlinangan air mata, tetapi mengangguk hampir tidak kelihatan. Budak itu tahu ini boleh menjadi penghinaan terbesar dalam hidupnya. Tetapi dia juga tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh sesiapa pun di dalam bilik itu. Dia telah melihat korak dalam nombor-nombor itu dan percaya dia boleh menyelesaikannya. Saya terima, kata Amir dengan suara tegas. Pejabat itu meledak dengan campuran ketawa dan komen ejekan. Pekerja mengeluarkan telepon mereka untuk merakam apa yang mereka yakin akan menjadi detik memalukan untuk diingati. Dato' Razif hampir ketawa di hadapan budak itu. Sempurna, serunya. Saya akan menikmati ini. Nurul Huda, bawa budak ini ke pejabat saya. Mari kita saksikan pertunjukan ini. Semasa Amir berjalan ke pejabat, tangannya yang kecil menggenggam kain buruk yang digunakannya. Jantungnya berdegup laju, tetapi bukan kerana takut. Ia adalah keterujaan, bercampur dengan tekad. Dia telah lama tidak kelihatan, dilayan seolah-olah dia tidak penting. Kini dia mempunyai peluang untuk membuktikan bahawa kecerdasan tidak ada kaitan dengan wang yang Anda miliki atau pakaian yang Anda pakai. Dato' Razif tidak tahu bahawa dia akan menerima pelajaran paling mahal dan memalukan dalam hidupnya, bahawa budak berkaki ayam yang dihina olehnya akan mengubah segalanya. Pertaruhan telah dibuat dan tiada apa-apa yang akan sama lagi. Pejabat Dato' Razif telah bertukar menjadi sarkas. Pekerja berkerumun di pintu, menjenguk leher untuk melihat dengan lebih baik, sementara yang lain merakam dengan telefon mereka dari semua sudut yang mungkin. Pemandangan itu begitu tidak masuk akal sehingga tiada siapa yang mahu ketinggalan. Seorang budak berkaki ayam dengan pakaian yang ditampal, berhadapan dengan peti besi berteknologi tinggi yang telah mengalahkan eksekutif dengan ijazah universiti. Beri ruang kepada jenius itu. Dato' Razif berkata dengan sinis, membuat isyarat yang berlebihan agar Amir mendekati meja. Kita tidak mahu dia terganggu semasa dia melakukan keajaibannya. Ketawa memenuhi bilik. Amir berjalan perlahan, merasakan beban semua pandangan itu ke atasnya. Puan Nurul Huda memerhati dari mejanya dengan ekspresi yang bercampur kasihan dan rasa ingin tahu. Puan Salmah kekal di koridor, tidak dapat masuk tetapi juga tidak dapat pergi. Baiklah, Tuan Guru. Dato' Razif meneruskan sambil menyilangkan tangan sambil bersandar di kerusi kulitnya. Kamu ada masa yang banyak, walaupun saya rasa membersihkan lantai tidak memberikan kamu banyak pengalaman dengan teknologi canggih. Amir berdiri di hadapan peti besi, mengabaikan komen-komen itu. Matanya tertumpu pada panel elektronik, nomor-nomor menari di skrin. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Ia adalah apa yang dia fikirkan. Urutan nombor perdana. Tetapi ia tidak berakhir di situ. Sudah menyerahkah kamu? Tanya salah seorang eksekutif dari pintu. Tidak ada rasa malu untuk mengakui ini terlalu sukar untuk kamu. Amir tidak menjawab. Jarinya yang kecil, masih dengan kesan kotoran di bawah kuku, walaupun telah mencuci tangan, menyentuh lembut skrin. Nomor-nomor berubah. 1, 2, 3, 5, 8, 13.
Fibonacci. Cikgu matematiknya dahulu telah mengajarnya urutan itu ketika dia masih bersekolah. Dia menekan butang secara rawa, seseorang mengejek, ini akan berakhir buruk. Tetapi Puan Nurul Huda, yang mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap panel itu, melihat sesuatu yang berbeza. Budak itu tidak menekan butang secara rawa. Gerakannya disengajakan, dikira. Ada corak dalam apa yang dilakukannya. Dato' Razif juga mula menyadarinya. Senyuman mengejeknya sedikit pudar apabila dia melihat tumpuan mutlak di wajah Amir. Itu bukan ekspresi seseorang yang keliru dan bingung. Itu adalah ekspresi seseorang yang menyelesaikan masalah yang difahaminya. Tunggu sebentar. Dato' Razif menunduk ke hadapan. Kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan? Amir tidak menjawab. Matanya bergerak antara bahagian panel yang berbeza, mengenal pasti korak yang saling berkait. Ia bukan hanya satu urutan, tetapi beberapa yang bekerja secara serentak. Nombor perdana dalam satu lajur, Fibonacci dalam lajur lain, dan sesuatu yang lain dalam lajur ketiga yang memerlukan sedikit masa untuk dia kenali. Kuasa dua sempurna, dia bergumam sendirian. I, Se, Jo, Sheleo, Arsewu, Sanseleo. Dalam fikirannya, Amir kembali ke petang-petang di sekolah lamanya, apabila Cikgu Azman tinggal selepas kelas untuk mengajarnya teka-teki matematik. Matematik adalah bahasa sejagat, Amir. Cikgu itu memberitahunya, tidak kira dari mana kamu datang atau pakaian apa yang kamu pakai. Nombor tidak mendiskriminasi. Cikgu itu telah melihat sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Dia telah mengisi borang permohonan beasiswa. Dia telah bercakap dengan pengetua sekolah swasta, tetapi kemudian datang ke Malangan Encik Hasan dan semua itu terpaksa diletakkan di belakang. Hei, suara Dato' Razif menariknya daripada fikirannya. Saya bertanya soalan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan atau hanya membuang masa saya? Saya sedang usahakannya, Tuan. Amir menjawab tanpa mengangkat pandangan daripada panel. Dato' Razif ketawa pendek dan gugup. Buat pertama kali sejak dia membuat pertaruhan kejamnya, dia merasakan sedikit kerisauan. Pasti budak itu tidak mungkin, tidak mustahil. Ia hanya kebetulan dia telah mengenal pasti beberapa urutan asas. Amir menekan siri nombor dalam urutan tertentu. Panel itu mengeluarkan bunyi lembut, berbeza daripada bunyi bip ralat yang telah dibuatnya apabila eksekutif cuba. Ia adalah nada pengesahan. Apa itu? Tanya salah seorang pekerja. Tiada apa-apa, pasti ralat lain. Jawab Dato' Razif, walaupun suaranya kedengaran kurang yakin berbanding sebelum ini. Puan Nurul Huda mendekat sedikit, terpesona. Dia telah bekerja di pejabat itu cukup lama untuk mengenali apabila Dato' Razif gugup dan sekarang dia memang gugup. Kakinya mengetuk lantai berulang kali. Tabiat yang hanya muncul apabila sesuatu membuatkannya cemas. Amir terus bekerja. Panel itu kini menunjukkan lapisan kerumitan baharu. Simbol geometri, segitiga, bulatan, segi empat sama, setiap satu dengan nombor di dalamnya. Ia adalah teka-teki dalam teka-teki. Ini mengarut. Dato' Razif bangun dari kerusinya. Sudah 10 menit berlalu. Akui, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Dan mari kita tamatkan ini. Biarkan dia mencuba, kata Puan Nurul Huda lembut. Dato' sendiri memberinya masa yang dia perlukan. Dato' Razif memandangnya dengan terkejut. Puan Nurul Huda tidak pernah membantahnya secara terbuka, terutama di hadapan pekerja lain. Tetapi ada sesuatu dalam situasi itu yang mendorongnya untuk mempertahankan budak itu. Ikut suka hati kamu. Dato' Razif kembali duduk menyilangkan kaki dengan jengkel. Tapi ini membuang masa. Amir menyekat semua bunyi di sekelilingnya. Bisikan, ketawa yang diredam, komen sinis. Dia menumpukan perhatian sepenuhnya pada panel itu. Simbol geometri sepadan dengan nombor dalam cara tertentu. Segitiga adalah 3 sisi, segi 4 sama 4. Bulatan mewakili infinity atau mungkin sifar. Dia menekan urutan. Bulatan, segitiga, segitiga, segi 4 sama, segitiga, mengikut korak yang telah dikenal pasti. Satu lagi nada pengesahan bergema dari peti besi itu. Kesunyian yang berlaku adalah mutlak. Malah orang yang ketawa pun senyap. Semua orang mendengar bunyi yang berbeza itu. Apa yang berlaku? Tanya seseorang dari belakang. Dato' Razif bangun dengan begitu pantas sehingga kerusinya bergolek ke belakang. Tidak mungkin, ia mustahil. Tetapi panel itu berubah. Lampu merah yang berkelip-kelip mula bertukar kuning. Amir telah melepasi 2 tahap keselamatan. Tinggal satu lagi. Nasib semata-mata, kata Dato' Razif, tetapi suaranya sedikit menggeletar. Tiada cara seorang budak. Dia terhenti apabila melihat apa yang muncul di panel. Fasa terakhir bukan matematik murni.
Ia adalah teka-teki logik yang digabungkan dengan urutan. Ia memerlukan bukan sahaja memahami nombor, tetapi berfikir secara abstrak, menghubungkan corak yang kelihatan tidak berkaitan. Amir membaca teka-teki di skrin. Ayah Johan mempunyai 3 orang anak. Yang pertama bernama Isnin, yang kedua bernama Selasa. Apakah nama yang ketiga? Ia kelihatan mudah menipu. Kebanyakan orang akan mengatakan Rabu, mengikut corak hari-hari dalam seminggu. Tetapi Amir tersenyum sedikit. Jawabannya ada dalam soalan itu sendiri. Johan, katanya perlahan sambil menaip nama itu di panel. Peti besi itu mengeluarkan siri bunyi klik mekanikal. Lampu kuning bertukar hijau. Panel itu menunjukkan message. Akses diberikan. Bilik itu menjadi sunyi sepi. Tidak, Dato' Razif berbisik. Darah mengalir dari wajahnya. Tidak. Amir melangkah ke belakang memandang peti besi yang kini menunjukkan kuncinya dilepaskan. Dia tidak membukanya. Dia tidak menyentuh apa-apa lagi. Dia hanya berpaling ke arah Dato' Razif. Saya sudah menyelesaikannya, Tuan, katanya dengan suara tenang. Dato' boleh sahkan. Dato' Razif mendekati peti besi itu seolah-olah dalam keadaan terpegun. Tangannya menggeletar apabila dia menyentuh pemegang. Pintu itu terbuka perlahan, mendedahkan bahagian dalamnya yang penuh dengan bon pembawa, tepat seperti yang dinyatakan dalam dokumen RM 100 juta rigo dalam sijil boleh niaga. Kesunyian dipecahkan oleh bunyi seseorang menjatuhkan teleponnya. Kemudian yang lain, pekerja yang telah merakam semuanya sangat terkejut, sehingga mereka terlupa untuk memegang peranti mereka. Dia melakukannya. Puan Nurul Huda berbisik sambil menutup mulutnya dengan tangan. Dia benar-benar melakukannya. Dato' Razif merenung ke dalam peti besi, otaknya tidak dapat memproses apa yang baru berlaku. Budak yang dihina secara terbuka, budak yang diejeknya, budak yang dilayan seolah-olah tidak wujud selama berbulan-bulan, baru sahaja menyelesaikan teka-teki yang tidak dapat diuraikan oleh eksekutif bergaji tingginya. Ini penipuan, katanya akhirnya, suaranya kedengaran kosong. Seseorang memberitahunya jawabannya, mesti begitu. Dato' Razif, Puan Nurul Huda bersuara tegas, kita semua ada di sini. Tiada siapa yang memberitahunya apa-apa. Budak itu menyelesaikannya sendiri. Maka ia adalah nasib. Nasib buta semata-mata. Nasib pada 3 tahap teka-teki yang berbeza, tanya salah seorang pekerja yang telah memerhati dengan teliti. Setiap tahap memerlukan penaakulan yang berbeza. Itu bukan nasib. Amir kekal tenang, memerhati Dato' Razif yang sedang runtuh. Dia tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan. Hanya kesedihan yang mendalam melihat seorang dewasa enggan menerima realiti. Puan Salmah akhirnya masuk ke pejabat dengan air mata mengalir di pipinya. Dia melutut di sebelah anaknya dan memeluknya erat-erat. Mak sangat bangga dengan kamu, bisiknya di telinga anaknya. Mak, saya benar-benar melakukannya. Amir bertanya seolah-olah dia baru sahaja memproses apa yang berlaku. Kamu melakukannya, sayang. Kamu melakukannya. Dato' Razif memerhati mereka. Fikirannya berlumba pada kelajuan 1000 sejam. Dia telah membuat pertaruhan itu di hadapan berpuluh-puluh saksi. Ramai daripada mereka telah merakamnya dalam video. Dia tidak boleh menarik balik sekarang, tanpa memusnahkan reputasinya sepenuhnya. Ini tidak sah, katanya dengan putus asa. Ia adalah jenaka. Tiada siapa yang mengambil serius pertaruhan seperti itu. Dato, kata Dato serius. Amir menjawab sambil memandangnya tepat di mata. Saya bertanya 2 kali dan Dato mengesahkan. Kamu seorang kanak-kanak. Kontrak dengan kanak-kanak bawah umur tidak sah. Puan Nurul Huda mencela, tetapi janji awam adalah sah, terutamanya apabila ada bukti video. Dato' Razif memandangnya dengan rasa pengkhianatan. Kamu di pihak siapa? Di pihak yang betul. Dia menjawab tanpa teragak-agak. Dato' membuat pertaruhan awam. Budak itu memenuhi janjinya. Sekarang giliran Dato' untuk memenuhi janji Dato'. Pekerja mula berbisik sesama sendiri. Ada yang mengeluarkan telepon mereka lagi, kali ini bukan untuk merakam, tetapi untuk menyemak video yang telah mereka ambil. Buktinya ada di sana, jelas, dan tidak dapat dinafikan. Dato' Razif jatuh ke kerusinya, membenamkan wajahnya di antara tangannya. RM 100 juta ringo. Ia lebih daripada apa yang diperoleh beberapa perniagaannya dalam setahun. Ia bukan jumlah yang boleh diabaikan atau diganti dengan mudah. Saya perlu bercakap dengan peguam saya, katanya akhirnya. Ini tidak boleh sah, Dato' Razif, kata Encik Ramli, akuntan kanan syarikat yang telah memerhati dari belakang bilik. Dia seorang lelaki berusia 60 tahun, dihormati oleh semua, dengan reputasi integriti yang tidak tergugat. Dengan segala hormatnya, Dato' membuat pertaruhan awam dan budak itu menang dengan bersih. Kamu juga, Ramli?
Semua orang akan menentang saya? Ini bukan menentang Dato', ini mengiktiraf fakta. Jika Dato' cuba menarik balik sekarang, Dato' akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada wang, yaitu marwah Dato'. Dato' Razif mendongak memandang sekeliling bilik. Semua pekerjanya memerhatikannya dengan campuran kekecewaan dan jangkaan. Dia tahu Encik Ramli betul. Jika dia tidak menunaikan janjinya, dia tidak akan mempunyai kredibiliti lagi dalam dunia perniagaan. Beri saya masa untuk berfikir, katanya akhirnya. Ini, saya perlu memprosesnya. Ambil masa yang Dato' perlukan. Puan Salmah bersuara buat pertama kali. Suaranya tegas walaupun berlinangan air mata. Tetapi anak saya telah memenuhi janjinya. Kami berharap Dato' juga melakukan perkara yang sama. Ibu dan anak itu meninggalkan pejabat, diikuti oleh pandangan semua yang hadir. Apabila mereka keluar, perbualan meletup. Pekerja membincangkan apa yang baru berlaku, tentang implikasinya, tentang betapa luar biasanya menyaksikan detik itu. Puan Nurul Huda mendekati Dato' Razif, yang kekal tidak bergerak di kerusinya. Dato' perlu membuat keputusan tidak lama lagi. Ini sudah dikongsi di media sosial. Apa? Beberapa pekerja memuat naik video itu. Sudah ada ribuan tontonan. Orang ramai bertanya apa yang akan berlaku. Adakah Dato' akan menunaikan janji Dato'? Dato' Razif merasakan seolah-olah dunia runtuh di sekelilingnya. Dia bukan sahaja kalah pertaruhan yang mustahil, tetapi kini ia telah menjadi pengetahuan umum. Ribuan orang memerhatikannya, menunggu untuk melihat jenis lelaki apa dia sebenarnya. Encik Ramli tinggal selepas semua orang pergi. Razif, katanya, menggunakan nama panggilannya. Buat pertama kali dalam beberapa tahun, saya kenal budak itu dan ibunya. Mereka telah bekerja di sini sejak sekian lama. Mereka orang baik yang telah melalui situasi yang sangat sukar. Dan apa bezanya? Ia penting kerana kamu mempunyai peluang untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, bukan hanya menunaikan janji, tetapi mengubah kehidupan. Atau kamu boleh menjadi lelaki yang menghina seorang kanak-kanak, dan kemudian menafikan apa yang dimenanginya, secara adil. Dato' Razif tidak menjawab. Dia kekal duduk di pejabatnya yang kosong, memandang peti besi yang terbuka, memproses bahawa seorang budak berusia 11 tahun baru sahaja mengajarnya pelajaran paling memalukan dalam hidupnya. Di luar, di koridor, Amir memeluk ibunya sambil ibunya menangis kerana campuran kebanggaan, ketakutan dan harapan. Pertaruhan telah dimenangi, tetapi ujian sebenar baru bermula. Malam telah menjelang di bandar apabila Puan Salmah dan Amir akhirnya tiba di pangsa puri kecil mereka di pinggir bandar. Perjalanan bas sunyi. Kedua-duanya masih memproses apa yang telah berlaku. Udara malam yang sejuk berbeza dengan haba yang menyesakkan yang dirasakan Amir di pejabat yang penuh pandangan itu. Encik Hasan menunggu mereka di pintu. Wajahnya menunjukkan campuran kebimbangan dan rasa ingin tahu. Dia bersandar pada tongkatnya. Kaki kanannya hampir tidak menampung berat badannya. Apa yang berlaku? Saya mendapat mesej mengatakan ada video Amir di internet. Puan Salmah memeluk suaminya dan buat pertama kali sejak mereka meninggalkan pejabat, dia membenarkan dirinya menangis tanpa kawalan. Itu bukan air mata kesedihan, tetapi emosi yang begitu kuat sehingga ia perlu dikeluarkan entah bagaimana. Ayah, Amir bersuara perlahan. Saya menyelesaikan teka-teki yang tiada siapa boleh selesaikan. Teka-teki jenis apa? Satu yang bernilai Rm 100 juta ring. Encik Hasan memandang istrinya mencari pengesahan. Puan Salmah mengangguk, masih tidak dapat membentuk kata-kata yang jelas. Ayah itu jatuh ke satu-satunya kerusi yang mereka ada di ruang tamu yang kecil. Bunyi kerusi kayu lama bergema dalam kesunyian. Ceritakan semuanya, katanya akhirnya. Semasa Amir menceritakan peristiwa hari itu, suaranya semakin yakin. Dia bercakap tentang nombor perdana, tentang Fibonacci, tentang teka-teki Johan. Encik Hasan mendengar dengan mata yang semakin terbuka, mengenali dalam anaknya sesuatu yang selalu ada di sana, tetapi keadaan telah menghalang mereka untuk memupuknya. Saya selalu tahu kamu istimewa, Encik Hasan berkata apabila Amir selesai, air matanya sendiri mula terbentuk. Cikgu Azman selalu memberitahu saya setiap kali saya melihatnya. Budak ini akan menjadi seseorang yang hebat. Dia berulang kali memberitahu saya. Tapi ayah, Dato' Razif tidak mahu membayar. Dia kata ia adalah jenaka. Maka dia bukan seorang yang berpegang pada janji. Encik Hasan menjawab dengan ketegasan yang mengejutkan kedua-duanya. Walaupun keadaannya fizikalnya, suaranya mempunyai autoriti seorang yang telah bekerja sepanjang hidupnya dengan bisarwah. Tapi kebenaran akan sentiasa terbongkar. Apa yang tidak diketahui oleh mereka ialah pada masa itu, kebenaran sedang meledak di internet dengan cara yang tidak dapat mereka bayangkan.
Di penthouse mewahnya di pusat bandar, Datuk Razif Rahman setiap tingkap yang menyala seperti mata yang menghakiminya. Teleponnya tidak berhenti berdering berjam-jam. Panggilan daripada rakan niaga, mesej daripada keluarganya, notifikasi media sosial yang tidak henti-henti. Dia telah cuba mematikannya, tetapi kebimbangan tidak tahu apa yang berlaku adalah lebih buruk daripada menghadapi realiti. Akhirnya, pada jam 2 pagi, dia menyerah dan membuka teleponnya. Apa yang dilihatnya membuatkannya terpaku. Video itu telah meledak, bukan ribuan tontonan, seperti yang disebut Puan Nurul Huda, tetapi berjuta-juta. Klip di mana dia membuat pertaruhan kejam kepada Amir telah ditonton lebih daripada 3 juta kali. Video Amir membuka peti besi, 5 juta. Komen-komen itu sangat memusnahkan. Lelaki ini adalah definisi kekejaman. Budak itu seorang jenius dan orang ini hanya mahu menghinanya. Jika dia tidak menunaikan janjinya, dia patut masuk penjara. Ada sesiapa tahu di mana lelaki ini bekerja. Kita perlu mencari keadilan. Datuk Razif merasakan peluh sejuk mengalir di belakangnya. Ini bukan hanya masalah reputasi pribadi. Ia adalah krisis yang boleh memusnahkan semua yang telah dibinanya. Dia mendial nombor peguamnya, mengabaikan masa. Encik Azman Rosli, peguamnya selama 15 tahun, menjawab dengan suara mengantuk. Razif, ini jam 2 pagi. Azman, ini kecemasan. Awak lihat video itu? Satu keluhan panjang dari sebelah sana. Saya melihatnya. Seluruh negara melihatnya. Saya perlukan pilihan undang-undang. Mesti ada cara untuk membatalkan ini. Razif, dengar baik-baik. Suara Encik Azman hilang semua jejak mengantuk dan menjadi serius. Secara teknikal, pertaruhan lisan awam di hadapan saksi dan dengan bukti video mempunyai berat undang-undang, terutamanya apabila kedua-dua pihak memenuhi perjanjian mereka. Kedua-dua pihak, dia seorang budak yang memenuhi tepat apa yang kamu minta. Dia membuka peti besi itu. Kamu berjanji 100 juta dan dia melakukannya. Ada saksi, ada video, ada bukti. Datuk Razif berjalan ke tingkap memandang kota yang tidur di bawah. Jadi, apa yang kamu cadangkan? Sebagai peguam kamu, saya katakan membayar adalah pilihan yang paling kurang berbahaya. Sebagai rakan kamu, saya katakan ia adalah perkara yang betul. RM 100 juta Azman. Ia bukan duit kecil. Saya tahu, tetapi kos tidak membayar akan jauh lebih besar. Sudah ada petition dalam talian meminta boikot syarikat kamu. Pelanggan bertanya sama ada mereka mahu berurusan dengan orang seperti itu. Reputasi kamu bernilai lebih daripada 100 juta ringgit. Datuk Razif meletakkan telefon tanpa mengucapkan selamat tinggal, sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sebelum ini. Dinding kaca di hadapannya memantulkan seorang lelaki yang tidak dikenalinya, rambut kusut, mata bengkak, kalah, teleponnya bergetar lagi. Kali ini adalah mesej daripada kakak sulungnya, Kak Rosmah, yang tinggal di London dan yang dihormatinya lebih daripada sesiapapun di dunia. Razif, saya baru melihat video itu. Kamu telah menjadi apa? Emma akan malu. Ayat itu menimpanya lebih kuat daripada mana-mana komen internet. Ibunya telah meninggal dunia 5 tahun lalu. Seorang wanita sederhana yang telah membersihkan rumah untuk membiayai pendidikannya. Dia telah menjadi seperti Puan Salma, gigih, bermaruah, berkorban. Buat pertama kali dalam beberapa tahun, Datuk Razif Rahman menangis. Pada waktu subuh keesokan harinya, bandar itu bangun dengan kisah itu di semua tajuk utama. Jutawan menghina budak genius dan enggan membayar. Amir, budak 11 tahun yang menyelesaikan yang mustahil. Keadilan untuk Amir. Ribuan menuntut ahli perniagaan menunaikan janjinya. Di sekolah tempat Amir pernah belajar, Cikgu Azman tiba awal seperti biasa. Seorang rakan sekerja menahannya di koridor menunjukkan video itu di teleponnya. Azman, itu bukan murid kamu Amir Silva? Cikgu itu membetulkan cermin matanya memandang skrin. Matanya berkaca-kaca apabila dia melihat bekas muridnya menyelesaikan teka-teki dengan tumpuan yang sama seperti di dalam kelas. Itu dia, bisiknya. Saya tahu dia cemerlang, tetapi ini luar biasa. Mengapa dia berhenti sekolah? Bakat seperti itu. Masalah keluarga. Ayahnya mengalami kemalangan. Mereka memerlukan wang. Saya coba mendapatkan beasiswa untuknya, tetapi prosedur lambat dan keperluan mendesak. Cikgu itu duduk di mejanya. Satu idea terbentuk dalam fikirannya. Dia mengambil teleponnya dan mula membuat panggilan. Jika ahli perniagaan itu tidak akan melakukan yang betul, dia akan memastikan Amir menerima peluang yang layak diterimanya dengan cara lain. Di Rahman Holdings, suasana tegang sejak pekerja pertama tiba.
Puan Nurul Huda adalah antara yang pertama masuk, bertemu dengan sekumpulan wartawan di pintu bangunan. Betulkah bos kamu menghina seorang kanak-kanak? Adakah dia akan menunaikan janjinya? Di mana Dato' Razif Rahman? Dia melintasi kamera tanpa mengulas, tetapi jantungnya berdebar laju. Dia tidak pernah melihat perkara seperti itu. Kaunter penyambut tetamu bangunan kelihatan seperti zon perang media. Encik Ramli sudah berada di pejabatnya apabila dia tiba. Auntan itu kelihatan letih, seolah-olah dia juga tidak tidur. Nurul Huda, ini sudah di luar kawalan, katanya tanpa basa-basi. Saya baru menerima panggilan daripada 3 pelanggan penting bertanya sama ada mereka perlu membatalkan kontrak. Betulkah, Encik Ramli? Image syarikat berada dalam krisis total dan semuanya kerana kesombongan seorang lelaki. Adakah Dato' akan membayar? Encik Ramli mengeluh panjang. Saya kenal Razif selama 20 tahun. Dia sombong, degil, kadang-kadang kejam, tetapi dia tidak bodoh. Akhirnya dia akan melihat bahawa dia tiada pilihan. Pada jam 9 pagi, Dato' Razif tiba di bangunan itu memakai cermin mata hitam dan topi, cuba tidak menarik perhatian. Ia tidak berhasil. Wartawan segera mengepungnya. Dato' Razif, adakah Dato' akan menunaikan janji Dato'? Apa yang Dato' katakan kepada orang ramai yang meminta boikot syarikat Dato'? Adakah Dato' menyesal kerana menghina Amir? Dato' Razif menolak jalannya ke dalam tanpa menjawab. Bunyi kelipan kamera bergema seperti tembakan di telinganya. Jantungnya berdegup begitu kencang sehingga dia dapat merasakannya di pelipisnya. Apabila dia tiba di pejabatnya, dia mendapati Encik Ramli sedang menunggunya. Kita perlu bercakap sekarang. Dato' Razif menanggalkan cermin matanya, mendedahkan mata merah dan bengkak. Ramli, tolonglah, jangan mulakan. 3 pelanggan membatalkan pagi ini. 5 yang lain sedang menilai semula hubungan perniagaan mereka dengan kita. Saham anak syarikat kita jatuh. Pekerja takut kehilangan pekerjaan mereka. Mengapa? Ini pertaruhan pribadi. Tiada kaitan dengan syarikat. Ia ada kaitan dengan syarikat apabila CEO kamu adalah muka syarikat itu. Encik Ramli menjatuhkan sebuah fail di atas meja. Ini adalah unjuran dari Jabatan Perhubungan Awam kita. Jika Dato' tidak menyelesaikan ini dalam 48 jam, kita mungkin kehilangan sehingga 30% daripada pangkalan pelanggan kita. Dato' Razif membuka fail itu. Tangannya menggeletar. Nombor-nombor itu menakutkan, lebih buruk daripada mana-mana krisis keuangan yang pernah dihadapinya. Ada lagi. Encik Ramli meneruskan. Saya menerima panggilan daripada Kesatuan Pekerja. Mereka sedang mempertimbangkan untuk mogok sebagai solidariti dengan Amir. Mereka kata, jika Dato' melayan seorang kanak-kanak begitu, bagaimana Dato' melayan pekerja Dato'? Ini mengarut. Dunia sudah gila. Tidak, Razif. Dunia bertindak balas terhadap ketidakadilan yang jelas. Kamu menghina seorang kanak-kanak yang rentan secara terbuka. Kamu mempertaruhkan sesuatu yang kamu tidak mahu kalah, dan sekarang kamu enggan menunaikan janji kamu. Orang ramai tidak bodoh. Dato' Razif jatuh ke kerusinya, memandang peti besi yang masih terbuka di atas mejanya. Bon pembawa terkutuk itu bersinar di bawah cahaya pagi. Kamu tahu apa yang paling teruk? Tanya Encik Ramli, suaranya melembut. Budak itu, dengan segala sebab di dunia untuk membenci kamu, tidak memberi temu bual, tidak bercakap buruk tentang kamu. Dia hanya menunggu kamu menunaikan janji kamu. Sementara itu, di pangsapuri kecil keluarga Silva, terdapat juga wartawan berkhemah di luar, tetapi Puan Salmah telah menolak sama sekali untuk membenarkan Amir bercakap dengan mereka. Ini bukan sarkas, katanya dengan tegas. Apabila seorang wartawan mengetuk pintu, anak saya seorang kanak-kanak, bukan pertunjukan. Telepon Puan Salmah juga tidak berhenti berdering. Panggilan daripada program televisyen mahu menemu bual Amir. Peguam menawarkan perwakilan percuma. Malah penerbit Hollywood bertanya tentang hak cerita. Saya tidak tahu apa yang perlu saya lakukan. Puan Salmah mengadu kepada Encik Hasan sementara Amir tidur di bilik kecilnya. Ini semua terlalu banyak. Mari kita kekalkan semuanya mudah. Encik Hasan menjawab sambil membelai tangan istrinya. Razif membuat janji. Sama ada dia menunaikannya atau tidak. Segala yang lain adalah gangguan. Ketukan yang berbeza di pintu mengejutkannya. Ia bukan ketukan agresif wartawan, tetapi sesuatu yang lebih lembut, hampir malu-malu. Encik Hasan membuka dan mendapati Cikgu Azman berdiri di sana dengan sebuah fail di bawah lengannya. Cikgu? Puan Salmah mendekat dengan terkejut. Apa yang Cikgu buat di sini? Saya datang untuk bercakap tentang masa depan Amir. Cikgu itu masuk apabila dijemput. Saya melihat video itu. Saya melihat apa yang dapat dilakukan oleh murid saya.
Mereka duduk di meja dapur yang kecil, satu-satunya permukaan rata yang mereka ada di Pangsapuri itu. Encik Azman membuka filenya. Saya menghubungi 5 institusi pendidikan swasta, 3 universiti juga. Semua bersedia menawarkan beasiswa penuh kepada Amir jika dia kembali ke sekolah. Puan Salmah menutup mulutnya dengan tangan, air mata segera mengalir. Tetapi ada sesuatu yang lain. Encik Azman meneruskan. Institut Teknologi Kebangsaan ingin menilainya. Mereka fikir dia mungkin layak untuk program khas pelajar berbakat. Pelajar berbakat? Encik Hasan mengulang. Kanak-kanak dengan kemahiran kognitif yang luar biasa, matematik, sains, logik. Amir mempunyai profil yang sempurna. Dia boleh menerima pendidikan lanjutan, mentor dengan profesor university, akses kepada sumber yang biasanya hanya dimiliki oleh pelajar paskasiswaza. Tapi itu memerlukan wang, kata Puan Salmah. Harapannya mula pudar. Kami tidak mampu. Beasiswa meliputi semuanya. Yuran, bahan, malah pengangkutan, dan makanan. Dan jika Dato' Razif menunaikan janjinya, Encik Azman meninggalkan ayat itu tergantung. Jika dia menunaikan, Encik Hasan mengulang dengan pahit. Itulah masalahnya bukan? Amir muncul di pintu biliknya, terbangun oleh suara-suara itu. Apabila dia melihat Cikgu Azman, matanya bersinar dengan cara yang Puan Salmah tidak pernah lihat dalam beberapa tahun. Cikgu Azman, Amir, nah saya sangat bangga dengan kamu. Cikgu Azman bangun dan memeluk bekas muridnya. Kamu membuktikan tepat apa yang saya selalu tahu, bahwa fikiran kamu cemerlang. Cikgu benar-benar percaya itu? Saya tahu, dan saya bukan satu-satunya. Ramai orang yang mahu membantu kamu, mengembangkan bakat kamu. Buat pertama kali sejak pertaruhan itu, Amir tersenyum ikhlas. Pada jam 3 petang, Dato' Razif mengadakan mesyuarat kecemasan dengan semua ketua jabatan. Bilik persidangan penuh, udara tegang, dengan ketegangan dan kabar angin. Tuan-tuan dan puan-puan, Dato' Razif memulakan. Suaranya kedengaran letih. Anda semua maklum dengan situasi ini. Saya perlu tahu impak sebenar terhadap operasi kita. Ketua Sumber Manusia bercakap dahulu. Dato', kami telah menerima 20 surat berhenti kerja pagi ini sahaja. Pekerja mengatakan mereka tidak mahu bekerja untuk seseorang yang melayan kanak-kanak begitu. Ketua Jualan meneruskan. Kami kehilangan kontrak dengan syarikat pengedar Garcia, Reblazed, setahun. Mereka kata mereka tidak boleh bekerja sama dengan image semasa kita. Pengarah pemasaran menambah. Media sosial menentang kita. Hashtag seperti keadilan untuk Amir dan Dato' Razif kejam menjadi tren nasional. Beberapa jenama mengeluarkan produk kita dari katalog mereka. Setiap laporan seperti pukulan fizikal kepada Dato' Razif. Dia memerhatikan wajah di sekeliling meja. Ada yang menunjukkan kepuasan yang tidak disembunyikan, ada yang kebimbangan yang tulus. Tiada seorang pun menunjukkan rasa hormat yang biasa mereka berikan kepadanya. Puan Nurul Huda, yang telah mencatat dengan senyap, akhirnya bersuara. Dato' Razif, dengan segala hormatnya, ada penyelesaian yang jelas untuk semua ini. Apa? Tunaikan janji Dato' secara terbuka dengan rendah hati. Ubah ini menjadi kisah penebusan dan bukannya kisah kekejaman. Dato' Razif memandangnya lama. Kamu menyuruh saya untuk merendahkan diri secara terbuka? Saya menyuruh Dato' melakukan perkara yang betul. Puan Nurul Huda menjawab tanpa menunduk. Kebanggaan tidak bernilai apa yang Dato' hilang. Encik Ramli bangun. Razif, saya akan memberitahu kamu sesuatu yang mungkin tiada siapa yang berani katakan. Ibu kamu membersihkan rumah untuk kamu belajar. Dia bekerja melutut mencuci lantai supaya kamu dapat memakai tali leher. Dan sekarang kamu menghina seorang wanita yang melakukan perkara yang sama untuk anaknya. Kesunyian di bilik itu mutlak. Tiada siapa yang berani bernafas. Puan Salmah adalah ibu kamu 30 tahun dahulu. Encik Ramli meneruskan. Amir, adalah kamu pada usia 11 tahun dengan bakat yang memerlukan peluang. Bezanya ialah ibu kamu menemui orang yang menghormatinya. Adakah kamu akan menjadi orang yang merampas peluang itu daripada kanak-kanak lain? Dato' Razif merasakan seolah-olah udara telah dikeluarkan dari paru-parunya. Dia tidak pernah membuat kaitan itu, tetapi sekarang Encik Ramli melafazkannya, ia mustahil untuk diabaikan. Saya perlukan masa untuk berfikir, katanya akhirnya. Suaranya hampir tidak kedengaran. Dato' tidak ada masa. Ketua Kewangan mencelah. Esok adalah tarikh akhir untuk 3 kontrak penting. Semua mengatakan mereka menunggu untuk melihat bagaimana Dato' menyelesaikan ini sebelum menandatangani. Kita bercakap tentang 200 juta rita dipertaruhkan. Dato' Razif mendongak dengan pantas. RM 200 juta? Ya. Jadi soalan sebenar ialah,
Adakah Dato akan kehilangan 200 juta ri kerana tidak membayar 100 juta ri? Ironinya kejam dan sempurna. Dato Razif telah mempertaruhkan RM 100 juta ria, berfikir bahawa dia tidak akan kalah. Kini kehilangan 100 juta ri itu boleh menyelamatkan 200 juta rika. Tetapi di sebalik nombor-nombor itu, sesuatu yang lain mula membebani hati nuraninya. Imej ibunya melutut membersihkan lantai. Imej Puan Salmah melakukan perkara yang sama. Imej Amir dengan bakat cemerlang yang tersembunyi di sebalik pakaian yang ditampal dan tangan yang pecah-pecah. Saya mahu bercakap dengan budak itu, katanya akhirnya. Aturkan pertemuan pribadi. Hanya dia, ibunya, dan saya. Puan Nurul Huda mengangguk. Saya akan cuba, Dato. Tetapi saya tidak tahu sama ada mereka akan bersetuju. Beritahu mereka saya mahu memohon maaf. Sejujurnya, buat pertama kali dalam beberapa hari, sesuatu yang menyerupai harapan muncul di wajah pekerjanya. Mungkin sahaja bos mereka tidak sepenuhnya hilang arah. Soalannya ialah, adakah ia akan mencukupi atau kerosakan sudah tidak dapat diperbaiki? Di luar, wartawan masih menunggu, kamera masih merakam, dunia masih memerhati. Dan di sebuah pangsa puri kecil di pinggir bandar, seorang budak berusia 11 tahun hanya menunggu seorang dewasa menunaikan janjinya. Pertemuan itu dijadwalkan pada keesokan harinya jam 5 petang di bilik neutral, pejabat peguam cara Puan Norizan, seorang wanita berusia 70 tahun yang mempunyai reputasi tanpa cacat di bandar itu. Puan Nurul Huda telah mencadangkan tempat itu supaya kedua-dua pihak berasa selamat, jauh dari kamera dan kekacauan media. Puan Salmah menghabiskan malam sebelumnya tanpa tidur, berguling-guling di katil kecilnya, sementara Encik Hasan berdengkur perlahan di sebelahnya. Haruskah mereka mempercayai Dato Razif? Adakah ini satu lagi penghinaan yang disamarkan sebagai perdamaian? Bagaimana jika dia membawa Amir dan keadaan menjadi lebih buruk? Kita perlu pergi. Encik Hasan telah memberitahunya pagi itu semasa mereka sarapan roti dengan kopi cair. Jika kita tidak pergi, kita akan sentiasa tertanya-tanya apa yang akan berlaku. Lagipun, Amir layak mendengar apa yang lelaki itu ingin katakan. Amir luar biasa senyap semasa mereka bersiap. Dia memakai pakaian terbaiknya, seluar yang hanya dipakai untuk majlis-majlis khas dan kemeja yang telah disetrika oleh Puan Salmah 3 kali sehingga menjadi sempurna. Budak itu melihat dirinya di cermin kecil yang retak di bilik mandi, meraba rambutnya cuba mengawal keriting yang degil. Kamu kelihatan sangat kacak, sayang, Puan Salmah memberitahunya dari pintu. Suaranya sedikit bergetar. Ma, adakah dia benar-benar mahu meminta maaf? Puan Salmah melutut di hadapan anaknya, mengambil tangan kecilnya di antara tangannya. Mak tidak tahu, Amir. Tetapi apa yang Mak tahu ialah tidak kira apa yang berlaku hari ini, kamu membuktikan sesuatu yang tiada siapa boleh ambil darimu, bahawa kamu cemerlang, berani, dan layak dihormati. Dan jika dia tidak menunaikan janjinya, maka kita teruskan. Cikgu Azman sudah mendapatkan beasiswa itu. Masa depan kamu tidak bergantung pada lelaki itu, ia bergantung pada kamu. Amir mengangguk. Tetapi Puan Salmah dapat melihat di matanya bahawa sebahagian daripada dirinya masih berharap Dato Razif akan melakukan perkara yang betul. Harapan kebudak-budakan itu, kepercayaan itu bahawa orang dewasa akhirnya akan menunaikan janji mereka, merobek hati Puan Salmah, kerana dia tahu dunia tidak selalu berfungsi begitu. Dato Razif tiba di pejabat peguam cara 30 minit lebih awal, ditemani hanya oleh Encik Ramli. Dia menolak cadangan untuk membawa peguam, pakar perhubungan awam, atau mana-mana ahli pasukannya yang lain. Ini perlu peribadi. Puan Norizan menerima mereka di pejabat tradisionalnya dengan dinding yang dipenuhi buku-buku undang-undang dan meja mahogani yang dimiliki oleh datuknya. Bau kertas lama dan dakwat memenuhi ruang, bercampur dengan aroma kopi yang baru dibancuh yang sentiasa disediakan oleh Puan Norizan. Dato Razif, peguam cara itu menyapanya dengan hormat profesional, tetapi tanpa kemesraan. Saya berharap pertemuan ini produktif. Itu juga harapan saya, Dato Razif menjawab. Suaranya kedengaran lebih rendah hati daripada apa yang pernah didengari oleh Encik Ramli. Dato Razif kelihatan berbeza. Dia hanya tidur 3 jam dalam 2 hari dan ia jelas kelihatan. Lingkaran gelap di bawah mata, janggut yang tidak dicukur, sut yang berkedut. Dia bukan imej ahli perniagaan yang sempurna, yang sentiasa ditunjukkannya. Dia hanyalah seorang lelaki yang keletihan dan tewas. Saya menyediakan dokumen, kata Puan Norizan, menunjukkan beberapa kertas, supaya jika mereka mencapai persetujuan, semuanya akan direkodkan secara rasmi. Dengan itu kita mengelakkan salah faham di masa hadapan. Dato Razif mengangguk.
Walaupun setiap perkataan peguam cara itu mengingatkannya tentang magnitud apa yang telah dilakukannya. Perjanjian rasmi dengan seorang kanak-kanak berusia 11 tahun kerana dia terlalu sombong sehingga mereka memerlukan perlindungan undang-undang terhadapnya. Bunyi pintu utama mengejutkannya. Ia tepat jam 5. Puan Salmah, Encik Hasan dan Amir telah tiba. Apabila kedua-dua keluarga bertemu di bilik persidangan peguam cara, ketegangan begitu tebal sehingga hampir dapat dirasakan. Amir kekal sedikit di belakang ibunya. Matanya yang gelap memerhati Dato' Razif dengan campuran rasa ingin tahu dan kehati-hatian. Encik Hasan bersandar pada tongkatnya. Rahangnya terketap. Dia ingin membenci lelaki yang telah menghina anaknya, tetapi ekspresi di wajah Dato' Razif membingungkannya. Dia tidak melihat kesombongan sekarang. Dia melihat sesuatu yang menyerupai rasa malu. Terima kasih kerana datang, Dato' Razif berkata. Suaranya kedengaran serak. Saya tahu Anda tidak mempunyai sebab untuk mempercayai saya. Tidak. Kami tidak ada, Encik Hasan menjawab secara langsung. Dato' menghina anak saya di hadapan berpuluh-puluh orang. Dato' membuat pertaruhan kejam berfikir bahawa Dato' tidak akan kalah. Dan apabila Dato' kalah, Dato' cuba melarikan diri. Dato' Razif menundukkan pandungannya, tidak dapat menahan pandangan Encik Hasan. Encik Hasan betul. Jadi, mengapa kita berada di sini? Puan Salmah bertanya. Suaranya tegas walaupun rasa gementar yang dirasakannya. Kerana saya perlu memberitahu Anda sesuatu yang sepatutnya saya katakan beberapa hari lalu. Dato' Razif mendongak dan mengejutkan semua orang, matanya berair. Saya minta maaf. Saya memohon maaf kepada Amir, kepada Puan Salmah, kepada keluarga Anda. Apa yang saya lakukan tidak dapat dimaafkan. Kesunyian yang berlaku hanya dipecahkan oleh bunyi jam lama di dinding peguam cara. Amir melangkah ke hadapan, mengejutkan ibunya. Mengapa Dato' melakukannya? Mengapa Dato' begitu teruk kepada saya? Soalan itu, yang dilontarkan dengan kejujuran kejam seorang kanak-kanak, menimpa Dato' Razif lebih kuat daripada mana-mana tuduhan dewasa. Kerana saya seorang lelaki yang lupa asal-usulnya, Amir, Dato' Razif menjawab, suaranya bergetar. Ibu saya membersihkan rumah, Amir, sama seperti mak kamu. Dia bekerja melutut supaya saya dapat belajar. Dan pada satu ketika, apabila saya berjaya, saya melupakan semua itu. Saya mula melihat orang seperti mak kamu. Seolah-olah mereka kurang penting, seolah-olah kerja mereka menentukan nilai mereka. Puan Salmah merasakan air mata terbentuk di matanya. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu. Apabila saya melihat kamu pada hari itu, Dato' Razif meneruskan, bercakap terus kepada Amir. Saya hanya melihat seorang kanak-kanak yang mengganggu. Saya tidak melihat seorang individu dengan impian, dengan bakat, dengan keluarga yang mencintainya. Dan itu mengatakan sesuatu yang mengerikan tentang siapa saya telah menjadi. Dan sekarang? Amir bertanya. Sekarang saya melihat kamu. Sekarang saya melihat seorang kanak-kanak yang lebih bijak daripada semua eksekutif saya bersama-sama. Saya melihat seseorang yang mengajarkan saya pelajaran paling penting dalam hidup saya, bahawa karakter tidak ada kaitan dengan wang atau kedudukan sosial. Encik Ramli, yang telah memerhati dalam diam, merasakan satu simpulan di kerongkongnya. Dalam 20 tahun persahabatan, dia tidak pernah melihat Dato' Razif begitu rentan. Puan Norizan berdehem perlahan. Dato' Razif, adakah Dato' ingin merasmikan sebarang perjanjian? Dato' Razif bangun perlahan-lahan, berjalan ke beg bimbitnya dan mengeluarkan sampul besar. Tangannya sedikit menggeletar apabila dia meletakkannya di atas meja di hadapan Amir. Ini adalah bon pembawa, katanya. RM 100 juta seperti yang saya janjikan. Ia milik kamu, tanpa syarat, tanpa tipu helah, tanpa cetakan kecil. Amir memandang sampul itu seolah-olah ia objek asing. Puan Salmah menutup mulutnya dengan kedua-dua tangan, air mata mengalir deras. Kini Encik Hasan terpaksa duduk, kakinya yang sakit menggeletar kerana emosi. Tetapi ada sesuatu yang lain yang ingin saya lakukan. Dato' Razif meneruskan. Jika Anda membenarkan saya. Dia mengeluarkan dokumen lain dari beg bimbitnya. Saya menghubungi Institut Teknologi Kebangsaan. Saya ingin menubuhkan dana pendidikan penuh untuk Amir. Bukan hanya untuk sekolah menengah, tetapi untuk universiti, sarjana, doktor falsafah, apa sahaja yang dia ingin pelajari. Semuanya dibiayai. Mengapa? Puan Salmah bertanya, suaranya hampir tidak kedengaran. Dato' sudah memberikan kami 100 juta rieng. Dato' tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Ya, saya perlu melakukannya, Dato' Razif menjawab dengan tegas. Kerana saya melihat video orang mengulas tentang anak Anda. Saya melihat profesor mengatakan dia seorang jenius.
Saya melihat potensi yang hampir saya hina dan saya ingin memastikan bakat itu tidak disia-siakan kerana kekurangan sumber. Itu sangat murah hati, Encik Hasan berkata, masih memproses segalanya. Tetapi, mengapa kami perlu mempercayai Dato'? Anda tidak perlu, Dato' Razif mengakui. Itulah sebabnya Puan Norizan akan merekodkan semuanya secara sah. Dana pendidikan akan berada dalam amanah bebas yang diuruskan oleh Cikgu Azman dan 2 wakil dari institut itu. Saya tidak akan mempunyai kawalan ke atas wang itu, hanya kewajiban untuk memastikan ia dibiayai. Puan Norizan mengangguk. Saya boleh mengesahkan bahawa saya telah menyemak dokumen-dokumen itu. Ia mengikat secara sah dan tidak boleh ditarik balik. Amir memandang Dato' Razif dengan ekspresi yang tidak dapat diuraikan oleh ahli perniagaan itu. Ia bukan rasa terima kasih, tetapi sesuatu yang lebih kompleks. Ia adalah proses seorang kanak-kanak cuba memahami bagaimana seorang dewasa boleh menjadi begitu kejam dan kemudian begitu murah hati. Dato' Razif, Amir bersuara dengan jelas. Adakah Dato' benar-benar menyesal atau hanya takut dengan apa yang orang katakan? Soalan itu sangat terus terang. Semua orang di dalam bilik itu terdiam menunggu jawaban. Dato' Razif melutut untuk berada pada paras Amir, sesuatu yang dia tidak akan lakukan secara normal. Kedua-duanya, dia mengakui dengan kejujuran yang kejam. Saya takut kehilangan syarikat saya, tetapi saya juga benar-benar menyesal kerana saya melihat video ibu saya dalam foto lama membersihkan rumah dan saya menyadari bahawa saya melayan kamu seperti orang lain mungkin melayan dia dan itu menghancurkan hati saya. Mak Dato' juga membersihkan rumah? Amir bertanya. Permusuhannya mula reda. Ya, selama 20 tahun supaya saya dapat belajar dan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Dan Dato' melupakan itu? Saya melupakannya dan itu adalah kesilapan terbesar dalam hidup saya. Amir memandang ibunya mencari petunjuk. Puan Salmah mengangguk hampir tidak kelihatan, memberikannya izin untuk membuat keputusannya sendiri. Saya menerima permohonan maaf Dato', Amir berkata akhirnya. Dan saya menerima wang itu kerana Dato' berjanji dan kami memerlukannya. Tetapi saya mahu Dato' tahu sesuatu. Apa? Bahawa saya tidak akan pernah melupakan asal-usul saya. Tidak kira berapa banyak wang yang saya ada, saya akan sentiasa ingat bahawa mak saya membersihkan lantai dan ayah saya menjual gula-gula di lampu isyarat kerana mereka mengajar saya bahawa kerja yang jujur adalah mulia, tidak kira apapun. Kata-kata Amir bergema di bilik itu seperti loceng. Dato' Razif merasakan air mata mengalir di pipinya, tidak lagi malu untuk menyembunyikannya. Kamu lebih bijak pada usia 11 tahun daripada saya pada usia 45 tahun, katanya dengan suara bergetar. Saya berharap saya boleh mengembalikan masa dan melayan kamu dengan hormat yang kamu layak dapat sejak awal. Dato' tidak boleh mengembalikan masa, Amir menjawab dengan kematangan yang bercanggah dengan usianya. Tetapi Dato' boleh melakukan perkara yang betul mulai sekarang. Puan Salmah akhirnya mendekati meja, mengambil sampul surat itu dengan tangan yang menggeletar. Di dalamnya terdapat bon-bon itu, setiap satunya disahkan dan divalidasi. Seraga 1 sen, lebih banyak wang daripada yang pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka digabungkan. Ini akan mengubah hidup kami, dia bergumam. Hampir tidak percaya bahawa ia adalah nyata, ia sudah mengubahnya. Encik Ramli bersuara buat pertama kali. Ia mengubah segalanya untuk semua yang hadir. Puan Norizan mula menyediakan dokumen akhir. Terdapat kontrak yang perlu ditandatangani, pensijilan yang perlu disahkan, meterai yang perlu dicap. Proses itu mengambil masa hampir 1 jam di mana kedua-dua keluarga kekal di dalam bilik. Udara secara beransur-ansur menjadi lebih ringan daripada ketegangan. Puan Salmah, Dato' Razif bersuara sambil mereka menunggu peguam cara selesai. Saya ingin menawarkan sesuatu yang lain. Lagi? Puan Salmah memandangnya dengan rasa tidak percaya yang kembali. Pekerjaan sebenar di syarikat saya bukan dalam pembersihan, tetapi dalam sumber manusia sebagai penasihat kebajikan pekerja. Seseorang yang akan memastikan pekerja dilayan dengan bermaruah. Puan Salmah berkelip keliru. Tetapi saya tidak mempunyai pendidikan untuk itu. Anda mempunyai sesuatu yang lebih baik daripada pendidikan, pengalaman. Anda tahu bagaimana rasanya tidak kelihatan, dihina. Itu menjadikan Anda sempurna untuk jawatan itu. Dan kami akan membayar untuk latihan yang Anda perlukan. Encik Hasan menggenggam tangan istrinya. Itu keputusan kamu, sayang. Puan Salmah memandang Dato' Razif lama mencari tanda-tanda penipuan atau manipulasi, tetapi apa yang dilihatnya adalah keikhlasan. Letih, tidak sempurna, tetapi nyata. Saya akan memikirkannya, katanya akhirnya. Tetapi jika saya terima,
Ia adalah kerana saya mahu melakukan kerja itu dengan baik, bukan kerana amal. Saya tidak menjangka kurang daripada itu, Datuk Razif menjawab. Apabila dokumen akhirnya siap, peguam cara menyerahkannya satu persatu. Pindahan bon, penubuhan amanah pendidikan, terma pekerjaan Puan Salmah yang berpotensi. Semuanya ditandatangani, dicop, disahkan. Sudah selesai, Puan Norizan mengumumkan. Semuanya rasmi dan mengikat secara sah. Amir kini secara rasmi memiliki RM 100 juta RM. Pendidikannya dijamin sehingga tahap yang dia inginkan. Ibunya mempunyai tawaran pekerjaan sebenar yang boleh mengubah laluan keluarganya. Bolehkah saya katakan sesuatu? Encik Ramli meminta izin. Apabila semua mengangguk, dia meneruskan. Saya telah bekerja dengan Datuk Razif selama 20 tahun. Saya telah melihatnya pada saat terburuk dan terbaiknya. Tetapi saya tidak pernah melihatnya belajar pelajaran yang begitu penting seperti ini. Pelajaran apa? Tanya Amir. Bahwa kejayaan sebenar tidak diukur dengan wang, tetapi dengan bagaimana kita melayan orang, terutamanya mereka yang tidak dapat mempertahankan diri. Datuk Razif mengangguk, tidak dapat bercakap kerana simpulan di kerongkongnya. Apabila mereka keluar dari pejabat peguim cara, matahari mula terbenam, mewarnai langit dengan oren dan merah jambu. Di luar sekumpulan kecil wartawan masih menunggu, tetapi mereka menjaga jarak yang hormat terima kasih kepada pengawal keselamatan yang telah diupah oleh Puan Norizan. Adakah Anda akan membuat kenyataan? Salah seorang wartawan menjerit. Datuk Razif memandang Puan Salmah yang mengangguk. Bersama Amir di antara mereka, mereka berjalan ke arah kamera. Hari ini keadilan telah ditegakkan. Datuk Razif berkata ke mikrofon, saya menunaikan janji saya kepada Amir dan keluarganya. Tetapi yang lebih penting, saya belajar bahwa saya telah melupakan asal-usul saya dan kehilangan kompas moral saya. Budak ini mengajar saya lebih banyak dalam seminggu daripada yang saya pelajari dalam 20 tahun perniagaan. Bagaimana perasaan kamu, Amir? Tanya seorang wartawan. Amir berfikir seketika sebelum menjawab. Saya gembira kerana Datuk menunaikan janjinya, dan saya berharap orang dewasa lain juga belajar untuk menepati janji mereka. Kamera merakam detik itu. Seorang kanak-kanak berusia 11 tahun berdiri di antara keluarganya dan seorang ahli perniagaan yang menyesal mengajar dunia tentang integriti. Malam itu video perdamaian menjadi lebih viral daripada video penghinaan asal, tetapi kali ini komen-komennya berbeza. Kepercayaan terhadap kemanusiaan dikembalikan. Budak ini adalah masa depan negara kita. Datuk Razif Rahman membuktikan bahawa orang boleh berubah. Puan Salmah dan Encik Hassan membesarkan anak yang luar biasa. Di pangsapuri kecil mereka, keluarga Silva duduk bersama di meja mereka satu-satunya. Bon-bon itu disimpan dalam sampul surat yang telah disembunyikan oleh Puan Salmah di tempat paling selamat yang dia tahu, di dalam tilam katilnya. Apa yang akan kita lakukan dengan semua wang itu? Encik Hassan bertanya, masih memproses. Pertama, bayar semua hutang kita, Puan Salmah berkata dengan tegas. Kedua, cari tempat tinggal yang lebih baik. Ketiga, pastikan Amir mempunyai semua yang dia perlukan untuk belajar. Dan selepas itu, Amir bertanya, selepas itu, hidup dengan bermaruah, tanpa pernah melupakan asal-usul kita. Seperti yang saya janjikan kepada Datuk Razif, Amir menambah. Tepat seperti yang kamu janjikan. Di penthouse-nya, Datuk Razif memandang lampu-lampu kota, tetapi kali ini dengan perasaan yang berbeza. Dia telah kehilangan 100 juta riga. Dia hampir kehilangan syarikatnya. Dia telah dihina secara terbuka, tetapi dia telah memperoleh sesuatu yang dia tidak tahu dia perlukan. Peluang kedua untuk menjadi orang yang telah dibesarkan oleh ibunya, orang yang menghormati kerja keras, yang menghargai karakter lebih daripada wang, yang memahami bahawa semua orang berhak bermaruah. Telefonnya berdering. Ia adalah kakak sulungnya, Kak Rosmah, dari London. Saya melihat video hari ini, katanya. Emma akan bangga. 4 perkataan itu lebih berharga daripada mana-mana kekayaan. Kisah itu telah mengambil giliran yang tidak disangka oleh sesiapa. Tetapi ia belum berakhir. Impak sebenar dari semua yang telah berlaku baru sahaja mula terungkap. Waktu subuh datang berbeza untuk keluarga Silva. Buat pertama kali dalam beberapa tahun, Puan Salmah bangun tanpa rasa risau di perutnya, tertanya-tanya bagaimana mereka akan membayar bil bulan itu. Cahaya matahari masuk melalui tingkap kecil pangsapuri mereka, tetapi semuanya kelihatan lebih terang, seolah-olah dunia itu sendiri telah berubah warna. Encik Hassan sudah bangun, duduk di meja dapur dengan secawan kopi, membelek dokumen yang telah diberikan oleh peguam cara kepada mereka.
Tangannya, yang kasar akibat bertahun-tahun bekerja keras, sedikit menggeletar sambil dia membelek muka surat berulang kali, seolah-olah dia perlu mengesahkan bahwa semuanya adalah nyata. Tak boleh tidur? Puan Salmah mendekat sambil meletakkan tangan di bahunya. Saya sedang memikirkan semua yang boleh kita lakukan sekarang, Encik Hasan menjawab. Suaranya dipenuhi emosi yang terkawal. Bedah kaki saya, dapatkan tempat di mana Amir mempunyai biliknya sendiri, beli obat tanpa perlu memilih penyakit mana yang kita rawat bulan ini. Puan Salmah duduk di sebelahnya, menyatukan jari-jarinya dengan jari suaminya. Kita akan melakukan semua itu, tetapi perlahan-lahan, dengan bijak. Kamu tahu apa yang paling membuat saya teruja? Encik Hasan memandangnya dengan mata bersinar. Bahwa Amir akan mempunyai peluang yang tidak pernah kita miliki. Dia akan belajar. Dia akan mengembangkan bakat luar biasa yang dimilikinya. Dia akan menjadi seseorang yang hebat. Dia sudah pun hebat, Puan Salmah membetulkan perlahan. Semalam dia mengajar seorang lelaki jutawan. Apa maksud Marwah? Itu sudah lebih hebat daripada mana-mana ijazah university. Amir muncul di pintu bilik kecilnya, masih memakai pijama, dengan rambut kusut akibat tidur. Mak, ayah, adakah semua yang berlaku semalam benar-benar berlaku atau saya bermimpi? Puan Salmah menghulurkan tangannya dan anaknya berlari ke arah mereka. Ketiga-tiga mereka berpelukan di dapur yang kecil itu, membiarkan air mata kelegaan dan kebahagiaan mengalir bebas. Ia benar-benar berlaku, sayang. Puan Salmah berbisik ke rambut anaknya. Dan sekarang semuanya akan berubah. Dalam minggu-minggu berikutnya, perubahan jelas kelihatan di pelbagai pihak. Keluarga Silva berpindah ke sebuah pangsapuri sederhana, tetapi bermarwah di kejiranan yang selamat. Ia bukan istana, tetapi ia mempunyai 3 bilik tidur, air panas yang sentiasa ada, dan ruang kecil di mana Amir boleh belajar tanpa berkongsi ruang dengan orang lain. Pada hari pindah, Amir tidak berhenti berlari dari bilik ke bilik, kagum kerana mempunyai ruang sendiri. Mak, tengok, saya ada meja. Dia menjerit dari bilik baharunya, di mana Puan Salmah telah meletakkan meja kayu ringkas dan lampu untuk dia membuat kerja sekolah. Encik Hasan menjalani pembedahan yang telah diperlukannya sejak kemalangan itu. Prosedur itu berjaya, dan walaupun dia masih memerlukan fisioterapi, dokter meyakinkannya bahwa dia akhirnya akan berjalan tanpa tongkat. Kali pertama, dia melangkah tanpa sokongan dengan Puan Salmah, dan Amir memerhati, ketiga-tiga mereka menangis kegembiraan. Puan Salmah menerima jawatan di Rahman Holdings, tetapi tidak sebelum menetapkan syarat yang jelas. Saya tidak mahu layanan istimewa, dia memberitahu Dato' Razif dalam mesyuarat rasmi pertamanya. Saya mahu bekerja dengan sebenar, belajar dengan sebenar dan mendapat penghormatan daripada pekerja. Saya tidak akan menjangka kurang daripada itu. Dato' Razif menjawab dan kali ini senyumannya tulus. Hari pertama Puan Salmah dalam jawatan baharunya sangat menakutkan. Dia tiba 2 jam lebih awal, memeriksa berulang kali uniform profesional yang dibelinya dengan sebahagian wang itu. Sut ringkas, tetapi bermarwah. Kasut yang selesa, tetapi formal. Puan Nurul Huda telah menyambutnya dengan senyuman mesra. Selamat datang ke pasukan Puan Salmah, tetapi sekarang sebagai rakan sekerja, bukan sebagai pekerja pembersih. Saya masih sukar untuk mempercayainya, Puan Salmah mengakui. Percayalah dan bersedialah kerana Dato' Razif mahu Anda menyelia projek penting. Projek itu adalah penciptaan program kebajikan untuk semua pekerja peringkat asas. Jadual kerja yang lebih baik, rawatan perubatan bersubsidi, peluang latihan. Puan Salmah bekerja bersama pakar sumber manusia, memberikan perspektif yang tidak ternilai dari seorang yang pernah berada di pihak yang lain. Kita perlu memasukkan sokongan untuk ibu bapa tunggal. Dia mencadangkan dalam mesyuarat, mengingati masa dia terpaksa memilih antara pergi bekerja atau menjaga Amir apabila dia sakit. Poin yang cemerlang. Ketua sumber manusia mencatat, apalagi yang telah Anda perhatikan yang boleh kita perbaiki. Yang mengejutkan Puan Salmah, suaranya penting. Idea-ideanya didengar, dilaksanakan, dihargai, bukan kerana amal, tetapi kerana ia mempunyai merit sebenar. Amir, sementara itu, memulakan program untuk pelajar berbakat di Institut Teknologi Kebangsaan. Hari pertama sangat membebankan. Kanak-kanak lain dalam program itu datang dari keluarga berada, dengan ibu bapa profesor universiti atau saintis. Amir adalah satu-satunya yang telah belajar matematik lanjutan sambil membantu ibunya membersihkan pejabat. Saya tidak sepatutnya berada di sini, dia memberitahu Puan Salmah malam itu dengan air mata kekecewaan. Kanak-kanak lain bercakap tentang buku yang tidak pernah saya baca, tempat yang tidak pernah saya lawati. Puan Salmah duduk di sebelahnya di katil barunya,
membelai rambutnya. Amir, siapa yang membuka peti besi yang eksekutif dengan ijazah sarjana pun tidak dapat buka? Saya, budak itu bergumam. Dan siapa yang mengajar orang dewasa yang sombong itu tentang rendah diri dan marwah? Saya. Maka kamu memang sepatutnya berada di sana. Kamu hanya mempunyai pengalaman yang berbeza, bukan inferior. Pengalaman kamu menjadikan kamu unik. Cikgu Azman, yang kini secara rasmi menyelia pendidikan Amir sebagai sebahagian daripada amanah, sentiasa memperkukuh mesej itu. Perspektif kamu berharga kerana ia berbeza, katanya. Kamu melihat masalah yang tidak dilihat oleh orang lain, kerana kamu telah melalui realiti yang hanya mereka baca dalam buku. Secara beransur-ansur, Amir mula mencari tempatnya. Apabila seorang rakan sekelas menghadapi kesukaran dengan algebra, Amir menjelaskannya menggunakan contoh kehidupan sebenar, bukan formula abstrak. Apabila mereka membincangkan masalah sosial di dalam kelas, Amir menyumbangkan pandangan yang hanya boleh diberikan oleh seseorang yang pernah mengalami kemiskinan. Sungguh menarik bekerja dengannya. Pengarah program memberitahu Cikgu Azman semasa penilaian. Dia mempunyai kecerdasan matematik yang luar biasa. Ya, tetapi juga kecerdasan emosi yang jarang kita lihat pada kanak-kanak seusianya. Dia terpaksa membesar dengan cepat. Cikgu Azman menjawab dengan bangga yang terkawal. Kesukaran boleh memusnahkan atau menguatkan. Dalam kes Amir, ia menguatkannya. Dato' Razif, sementara itu, menghadapi transformasinya sendiri. Krisis media telah menjadi peluang yang tidak dijangka untuk perubahan sebenar. Selepas menunaikan janjinya kepada Amir, dia mula memeriksa semua amalan syarikatnya dengan mata baru. Berapa banyak yang kita bayar kepada pekerja pembersih? Dia bertanya dalam mesyuarat eksekutif, mengejutkan semua orang dengan soalan itu. Gaji minimum yang sah, jawab Ketua Sumber Manusia. Dan adakah Anda fikir itu cukup untuk hidup bermaruah? Kesunyian yang tidak selesa memenuhi bilik itu. Tiada siapa yang pernah mempersoalkan perkara itu sebelum ini. Saya mahu Anda menyemak semula gaji semua pekerja peringkat asas, Dato' Razif mengarahkan. Pembersihan, keselamatan, penyelenggaraan, kafeteria, semuanya. Dan saya mahu meningkatkannya ke tahap di mana seseorang boleh menyara keluarga tanpa perlu bekerja 3 pekerjaan. Dato', itu akan menelan belanja jutaan, bantah pengarah kewangan. Dan kita akan tetap melakukannya. Anggarkan peningkatan itu untuk suku tahun depan. Encik Ramli, yang memerhati dari tempat biasanya, tersenyum diam-diam. Lelaki yang dikenalinya 20 tahun dahulu sedang kembali, tetapi diperbaiki oleh pelajaran yang dipelajari. Berita tentang perubahan di Rahman Holdings tersebar dengan cepat. Syarikat-syarikat lain mula mempersoalkan amalan mereka sendiri. Ada yang melakukannya secara jujur, yang lain hanya untuk tujuan perhubungan awam, tetapi kesannya sama. Perbualan nasional tentang marwah pekerjaan dan gaji yang adil telah dihidupkan semula. Dato' Razif dijemput untuk memberi ceramah di persidangan kepimpinan perniagaan. Dia menerima, gementar, tetapi bertekad untuk berkongsi apa yang telah dipelajarinya. Selama 20 tahun saya membina Empire, dia memulakan pembentangannya di hadapan ratusan ahli perniagaan. Tetapi saya terlupa untuk membina kemanusiaan saya. Seorang kanak-kanak berusia 11 tahun mengingatkan saya sesuatu yang ibu saya ajarkan, saya berdekat-dekat lalu, bahwa setiap orang berhak dihormati tidak kira pekerjaan atau akaun bank mereka. Penonton mendengar dalam kesunyian mutlak. Apabila saya menghina Amir Silva, saya bukan sahaja tidak menghormatinya, saya tidak menghormati ibunya, yang bekerja lebih keras daripada saya pernah bekerja. Saya tidak menghormati semua pekerja jujur yang memastikan syarikat kita berfungsi, dan saya tidak menghormati diri sendiri, melupakan asal-usul saya. Suaranya sedikit bergetar, tetapi dia meneruskan. Saya berkongsi ini bukan untuk membersihkan imej saya, tetapi kerana saya percaya ramai di antara kita telah melupakan pelajaran yang sama. Mudah untuk melihat nombor di lembaran kerja, dan melupakan bahawa setiap nombor mewakili seorang individu dengan keluarga, impian, marwah. Selepas persidangan itu, beberapa ahli perniagaan mendekat. Ada yang mengkritiknya kerana lemah, yang lain berterima kasih kepadanya kerana menyuarakan apa yang mereka juga mula rasakan. Datuk saya bermula sebagai pekerja kilang. Seorang CEO mengaku, saya membina syarikat ini atas pengorbanannya, tetapi pada satu ketika saya melupakan itu. Kisah Dato' mengingatkan saya bahawa saya perlu menyambung semula dengan nilai-nilai itu. Pada suatu petang, Puan Nurul Huda mengetuk pintu pejabat Dato' Razif dengan ekspresi serius. Dato', ada seseorang di sini untuk berjumpa Dato'. Dia tidak mempunyai janji temu, tetapi saya rasa Dato' patut menerimanya. Siapa?
Amir Silva. Dato' Razif segera bangun. Biarkan dia masuk. Encik Amir masuk ke pejabat, kini memakai uniform Institut Teknologi, membawa beg galas penuh buku. Dia kelihatan berbeza daripada kali terakhir dia berada di sana. Lebih yakin, lebih gembira, tetapi masih dengan kerendahan hati yang mencirikannya. Dato' Razif, dia menyapa secara formal. Saya harap saya tidak mengganggu Dato'. Tidak sama sekali, Amir. Sila duduk. Mahu minum sesuatu? Tidak, terima kasih. Saya hanya datang untuk menyerahkan sesuatu. Budak itu mengeluarkan sebuah file yang tersusun rapi dari beg galasnya. Di dalamnya terdapat proyek sekolah, analisis matematik yang kompleks mengenai pengagihan sumber dalam syarikat. Saya membuat proyek ini mengenai syarikat Dato', jelas Amir. Cikgu saya meminta saya menganalisis organisasi sebenar, dan saya memikirkan Rahman Holdings. Dato' Razif membelek proyek itu, kagum dengan kedalaman analisisnya. Ini sangat terperinci. Saya menemui beberapa bidang di mana kecekapan boleh diperbaiki. Amir menunjukkan muka surat tertentu, terutamanya dalam pengagihan budget untuk latihan pekerja. Dengan model matematik yang saya pelajari, saya mengira bahwa dengan melabur 15% lebih dalam latihan, produktiviti boleh meningkat sebanyak 25% dalam 2 tahun. Dato' Razif membaca unjuran itu. Terpesona, analisis itu canggih, disokong oleh data yang kukuh dan matematik yang sempurna. Bolehkah saya simpan ini? Tanyanya. Saya ingin menunjukkannya kepada pasukan perancangan strategik saya. Itulah sebabnya saya membawanya. Amir tersenyum. Saya pikir mungkin ia berguna untuk Dato'. Amir. Dato' Razif menutup file itu memandang budak itu secara langsung. Bolehkah saya bertanya soalan pribadi? Tentu. Adakah kamu benar-benar memaafkan saya, atau hanya mengatakan itu adalah sopan santun? Amir berpikir dengan teliti sebelum menjawab dengan kematangan yang terus mengejutkan semua orang. Pada mulanya saya tidak tahu sama ada saya telah memaafkan Dato'. Saya keliru dan terluka. Tetapi mak saya memberitahu saya sesuatu yang penting. Apa yang dia katakan? Bahwa memaafkan tidak bermakna melupakan apa yang berlaku. Ia bermakna memilih untuk tidak membiarkan itu memahitkan kamu. Dato' melukai saya. Ya. Tetapi Dato' juga menunaikan janji Dato' dan Dato' cuba menjadi lebih baik. Itu patut diiktiraf. Kamu lebih bijak daripada kebanyakan orang dewasa yang saya kenali. Saya hanya belajar daripada orang baik. Amir mengangkat bahu. Mak saya, ayah saya, Cikgu Azman, mereka mengajar saya bahwa semua orang melakukan kesilapan. Yang penting ialah bagaimana kita bertindak balas selepas itu. Dato' Razif merasakan kesemutan air mata yang biasa, tetapi dia tidak lagi malu. Terima kasih Amir, kerana memberi saya peluang kedua untuk melakukan perkara yang betul. Terima kasih kepada Dato' kerana mengambilnya. Apabila Amir pergi, Dato' Razif kekal melihat proyek di atas mejanya. Seorang kanak-kanak berusia 11 tahun telah membuat analisis yang setanding dengan perunding yang mengenakan bayaran jutaan. Tetapi lebih daripada itu, budak itu telah mengajarkannya sesuatu yang tidak dapat diajar oleh mana-mana perunding. Bahwa kepimpinan sebenar tidak datang dari autoriti, tetapi dari karakter. Kisah itu masih jauh dari berakhir, tetapi ia telah mengubah kehidupan dalam cara yang tidak dapat diramalkan oleh sesiapa. Bulan-bulan berlalu mengubah bukan sahaja individu yang terlibat secara langsung, tetapi seluruh komuniti. Kisah Amir dan Dato' Razif telah menjadi sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri, simbol bahwa perubahan sebenar adalah mungkin. Program kebajikan yang dibantu Puan Salmah untuk reka bentuk menjadi model untuk syarikat-syarikat lain. Majalah Perniagaan menulis artikel tentang kesan Amir, seperti yang mereka mula menyebutnya. Idea bahwa melayan pekerja dengan bermaruah bukan sahaja betul dari segi moral, tetapi juga bijak dari segi ekonomi. Indeks pusing ganti menurun 40%. Encik Ramli menunjukkan laporan suku tahunan kepada Dato' Razif. Produktiviti meningkat. Dan lihat ini, permohonan kerja meningkat 3 kali ganda. Orang ramai mahu bekerja di syarikat yang menghargai mereka. Semuanya kerana seorang kanak-kanak yang mengajar saya apa yang telah saya lupakan. Dato' Razif menjawab sambil melihat keluar tingkap ke arah bandar yang pernah dikuasainya dengan angkuh dan kini cuba dilayan dengan rendah hati. Di Institut Teknologi, Amir bukan sahaja cemerlang secara akademik, tetapi juga menjadi mentor kepada pelajar lain. Apabila seorang pelajar baru tiba, seorang kanak-kanak pemalu dari keluarga berpendapatan rendah, Amir adalah yang pertama mendekat. Ini hari pertama kamu, tanyanya dengan kebaikan yang tulus. Budak itu mengangguk dengan gugup. Saya tidak tahu sama ada saya sepatutnya berada di sini. Semua orang kelihatan sangat bijak.
Saya juga berpikir begitu ketika saya tiba. Amir duduk di sebelahnya. Kamu tahu apa yang saya belajar? Bahwa menjadi bijak tidak ada kaitan dengan dari mana kamu berasal. Ia ada kaitan dengan tidak pernah berhenti belajar. Betul. Selain itu, semua orang di sini sedang belajar. Tiada siapa yang dilahirkan mengetahui persamaan pembezaan. Cikgu Azman memerhati pemandangan itu dari pintu pejabatnya dengan senyuman bangga. Amir bukan sahaja telah mengembangkan bakat matematik luar biasa, tetapi dia juga telah mengekalkan kerendahan hati dan empati yang menjadikannya istimewa. Semasa upacara sekolah di mana Amir menerima pengiktirafan untuk kecemerlangan akademik, dia meminta izin untuk mengucapkan beberapa patah perkataan. Dengan auditorium penuh pelajar, ibu bapa dan guru, kanak-kanak berusia 11 tahun itu berdiri di hadapan mikrofon. Anugerah ini penting bagi saya, dia memulakan. Suaranya tegas walaupun gemetar, tetapi bukan kerana sebab yang semua orang fikirkan. Auditorium senyap. Ia tidak penting kerana ia menunjukkan bahawa saya bijak. Ia penting kerana ia menunjukkan bahawa dari mana kamu berasal tidak menentukan ke mana kamu boleh pergi. Amir mencari ibu bapanya di kalangan penonton. Puan Salmah berlinangan air mata. Encik Hasan memegang tangannya berdiri tanpa tongkat buat pertama kali dalam upacara sekolah. Dahulu mak saya membersihkan lantai supaya saya dapat makan. Ayah saya menjual gula-gula di lampu isyarat untuk membeli ubat, dan saya membantu mereka kerana itulah yang dilakukan oleh keluarga. Mereka saling menyokong. Beberapa ibu bapa dalam penonton saling memandang. Ada yang dengan ekspresi tidak selesa apabila mengingati prasangka mereka sendiri. Seseorang menghina saya kerana itu. Amir meneruskan tanpa kepahitan, hanya dengan kejujuran. Dia membuat saya berasa kecil kerana pakaian saya ditampal dan tangan saya kotor kerana membersihkan, tetapi pengalaman itu mengajar saya sesuatu yang berharga. Apa yang diajarkannya kepada kamu? Tanya seorang kanak-kanak dari kalangan penonton, memecah protokol, tetapi menyatakan apa yang semua orang ingin tahu. Ia mengajar saya bahawa maruah tidak datang dari luar, ia datang dari dalam. Mak saya sentiasa mempunyai maruah. Walaupun dia melutut membersihkan, ayah saya sentiasa mempunyai maruah. Walaupun orang ramai berlalu di sisinya tanpa melihatnya. Dan saya sentiasa mempunyai nilai, walaupun orang lain tidak dapat melihatnya. Auditorium meledak dengan tepukan. Ia bukan tepukan sopan upacara sekolah, tetapi sesuatu yang lebih mendalam, pengiktirafan kebenaran yang bergema dalam semua orang. Apabila Amir turun dari pentas, dia disekat oleh pengarah institut. Itu adalah ucapan paling berkesan yang pernah saya dengar dalam 30 tahun pendidikan, katanya dengan mata bersinar. Bolehkah saya berkongsinya di saluran rasmi kami? Hanya jika kamu berjanji bahawa mesej itu sampai kepada kanak-kanak lain yang berfikir bahawa mereka tidak cukup baik, Amir menjawab. Saya janji. Video ucapan Amir menjadi viral sekali lagi. Kali ini atas sebab yang sama sekali berbeza daripada yang pertama. Komen-komen itu sangat positif. Budak ini berusia 11 tahun dan lebih bijak daripada kebanyakan orang dewasa. Mak dan ayahnya membesarkan manusia yang luar biasa. Saya menangis apabila dia bercakap tentang maruah. Ibu saya juga membersihkan rumah. Kita memerlukan lebih banyak kisah seperti ini di dunia. Datuk Razif melihat video itu di pejabatnya. Dan buat kesekian kalinya, sejak dia mengenali Amir, dia menangis. Tetapi ini adalah air mata yang berbeza. Bukan rasa malu atau penyesalan, tetapi rasa syukur yang mendalam kerana telah berpeluang belajar daripada seseorang yang begitu istimewa. Puan Nurul Huda masuk ke pejabatnya dan mendapati dia sedang mengelap matanya. Datuk melihat video Amir, saya melihatnya. Budak itu luar biasa. Dia memang, dan sebahagiannya dia luar biasa kerana Datuk memberinya peluang untuk bersinar. Tidak, Datuk Razif membetulkan. Saya hampir memusnahkan peluang itu. Ibu bapanya, Cikgu Azman dan terutamanya karakternya sendiri yang menjadikannya bersinar. Saya hanya bernasib baik kerana dia mengajar saya sesuatu dalam proses itu. Tetapi Datuk belajar dan berubah. Itu juga penting. Datuk Razif berfikir seketika. Nurul Huda, saya mahu melakukan sesuatu yang lain. Apa? Saya mahu menubuhkan sebuah yayasan untuk kanak-kanak seperti Amir. Kanak-kanak dengan bakat luar biasa, tetapi tanpa sumber. Saya tidak mahu sesiapa lagi perlu menunggu seorang ahli perniagaan yang sombong membuat pertaruhan kejam untuk mendapatkan peluang mereka. Puan Nurul Huda tersenyum lebar. Itu akan menjadi luar biasa. Apa namanya? Yayasan Maruah. Kerana itulah yang saya pelajari, bahawa semua orang berhak mendapat peluang untuk mengembangkan potensi mereka dengan bermaruah.
Pada suatu petang istimewa, Dato' Razif menjemput keluarga Silva ke pejabatnya untuk satu pertemuan. Tetapi apabila mereka tiba, mereka mendapati bilik persidangan penuh dengan orang. Encik Ramli, Puan Nurul Huda, Cikgu Azman, pekerja syarikat, malah beberapa wartawan. Apa yang berlaku? Puan Salmah bertanya keliru. Saya mahu semua orang berada di sini untuk pengumuman ini, Dato' Razif menjelaskan. Kerana semua orang adalah sebahagian daripada transformasi ini. Dia menekan butang pada alat kawalan jauh dan satu pembentangan muncul di skrin besar. Yayasan Maruah, tertulis tajuknya. Dengan sokongan Cikgu Azman dan penyeliaan Encik Ramli, kami telah menubuhkan sebuah yayasan pendidikan. Dato' Razif mula menjelaskan. Misinya adalah untuk mengenal pasti dan menyokong kanak-kanak dengan bakat luar biasa yang tidak mempunyai sumber kewangan. Dan pembentangan itu menunjukkan pelan lengkap. Beasiswa sekolah, program mentor, sokongan keluarga yang menyeluruh. Tetapi ada sesuatu yang lain. Dato' Razif meneruskan, sambil memandang terus kepada Amir. Kami memerlukan seorang pengarah belia untuk yayasan itu. Seseorang yang memahami apa yang dilalui oleh kanak-kanak ini kerana dia sendiri pernah mengalaminya. Seseorang yang boleh menjadi contoh dan mentor. Pengarah belia? Amir bertanya keliru. Kamu Amir, kami mahu kamu menjadi wajah yayasan ini. Untuk menceritakan kisah kamu, untuk membantu mengenal pasti kanak-kanak cemerlang yang lain, untuk menunjukkan kepada mereka bahawa perubahan adalah mungkin. Amir memandang ibu bapanya mencari petunjuk. Puan Salmah menutup mulutnya dengan tangan, menangis lagi. Encik Hasan mengangguk dengan kuat, air matanya sendiri mengalir deras. Tapi saya baru 11 tahun, Amir menunjukkan perkara yang jelas. Dan itulah yang menjadikan perspektif kamu berharga, Cikgu Azman mencela. Kanak-kanak akan mempercayai kamu dengan cara yang tidak akan mereka percayai orang dewasa. Kamu tidak perlu membuat keputusan sekarang, Dato' Razif menambah. Ambil masa yang kamu perlukan, tetapi saya mahu kamu tahu bahawa kisah kamu telah mengubah banyak kehidupan. Bayangkan berapa banyak lagi yang boleh kamu pengaruhi. Malam itu, di pangsapuri mereka yang tidak lagi kecil atau putus asa, tetapi hangat dan penuh harapan, keluarga Silva duduk bersama di ruang tamu. Apa pendapat kamu, nak? Encik Hasan bertanya kepada Amir. Saya rasa itu tanggungjawab yang besar, Amir mengakui. Tetapi saya juga memikirkan semua kanak-kanak yang berada di tempat saya dahulu, membersihkan bersama ibu mereka, berasa tidak kelihatan, percaya bahawa mereka tidak cukup baik. Dan apa yang kamu ingin beritahu mereka? Puan Salmah bertanya perlahan. Bahawa mereka memang cukup baik, bahawa nilai mereka tidak bergantung pada pakaian atau wang mereka, bahawa kecerdasan dan bakat boleh berada di mana-mana, termasuk di tempat yang orang tidak fikir untuk mencari. Encik Hasan memeluk anaknya. Maka, kamu sudah tahu jawaban kamu. Ya, saya mahu melakukannya. Saya mahu membantu. Pelancaran rasmi Yayasan Maruah adalah satu acara yang menarik perhatian nasional. Dewan itu penuh dengan ahli perniagaan, pendidik, pemimpin komuniti dan media. Tetapi detik yang paling berkesan tiba apabila Amir naik ke podium. Nama saya Amir Silva, dia memulakan. Suaranya diperkuatkan oleh mikrofon, tetapi mesejnya diperkuatkan oleh keaslian. Dan beberapa bulan yang lalu saya sedang membersihkan lantai di sebuah bangunan korporat. Dia menceritakan kisahnya tanpa dramatisasi yang tidak perlu, hanya dengan kejujuran tulen. Dia bercakap tentang ibunya yang bekerja tanpa jemu, bapaknya yang menjual gula-gula walaupun sakit, perjuangannya sendiri untuk mengekalkan harapan apabila semuanya kelihatan mustahil. Seseorang menghina saya, katanya tanpa menyebut nama Dato' Razif secara langsung, tetapi penghinaan itu bertukar menjadi peluang. Bukan kerana penghinaan itu baik, tetapi kerana orang boleh memilih untuk belajar dan berubah. Dato' Razif duduk di barisan hadapan, merasakan setiap perkataan sebagai peringatan, sejauh mana dia telah pergi, dan sejauh mana dia masih perlu pergi. Yayasan ini wujud supaya kanak-kanak lain tidak perlu menunggu penghinaan untuk mendapatkan peluang mereka, Amir meneruskan. Ia wujud untuk memberitahu mereka bahawa bakat mereka penting, masa depan mereka penting, mereka penting. Tepukan itu memekakkan telinga. Tetapi yang lebih penting daripada tepukan adalah air mata di wajah ibu-ibu yang membersihkan rumah, bapa-bapa yang bekerja di pembinaan, kanak-kanak yang melihat diri mereka dalam kisah Amir. Selepas acara itu, seorang wanita mendekati Puan Salmah dengan malu-malu. Puan Salmah, saya juga membersihkan rumah. Anak saya berusia 10 tahun dan sangat pandai dalam nombor. Betulkah yayasan ini boleh membantunya? Puan Salmah menggenggam tangan wanita itu. Ya, ia benar-benar boleh. Berikan saya butirannya.
Saya secara pribadi akan memastikan dia dinilai, kerana Puan Salmah telah menerima peranan lain dalam yayasan itu, penyelaras jangkauan komuniti. Siapa yang lebih baik daripada seseorang yang pernah melalui realiti itu untuk berhubung dengan keluarga yang sedang melaluinya sekarang? Pada suatu petang yang tenang, Amir dan Datuk Razif bertemu lagi di pejabat di mana semuanya bermula. Peti besi itu masih ada, kini kosong, tetapi disimpan sebagai peringatan. Kamu tahu apa yang paling ironi tentang semua ini? Datuk Razif bertanya kepada Amir. Apa? Bahwa saya mempertaruhkan 100 juta rian berfikir bahwa saya tidak mungkin kalah. Saya kehilangan 100 juta itu, tetapi saya memperoleh sesuatu yang bernilai jauh lebih banyak. Apa yang Datuk peroleh? Saya memperoleh semula kemanusiaan saya. Saya memperoleh penghormatan daripada pekerja saya. Saya memperoleh tujuan dan saya memperoleh seorang rakan yang sentiasa mengajar saya bagaimana untuk menjadi orang yang lebih baik. Amir tersenyum. Saya juga memperoleh perkara penting. Seperti apa? Saya belajar bahwa keadilan kadang-kadang memang wujud. Saya belajar bahwa orang boleh berubah jika mereka benar-benar mahu. Dan saya belajar bahwa suara saya penting walaupun saya yang paling kecil di dalam bilik. Suara kamu sentiasa penting, Amir. Saya terlalu sombong untuk mendengarnya pada mulanya. Mereka berdiam diri dengan selesa seketika, melihat keluar tingkap ke arah bandar yang terhampar di bawah. Datuk Razif, Amir memecah kesunyian. Ada sesuatu yang saya tidak pernah bertanya kepada Datuk. Apa? Apa yang akan berlaku jika saya tidak dapat membuka peti besi itu? Adakah Datuk benar-benar akan menghina saya lagi? Datuk Razif mengeluh panjang. Secara jujur, saya tidak tahu. Lelaki yang saya adalah pada masa itu mungkin akan melakukannya. Tetapi saya gembira kerana tidak perlu mengetahuinya. Kerana dengan kalah pertaruhan itu, saya memperoleh peluang untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Semua orang berhak mendapat peluang kedua, Amir berkata dengan kebijaksanaan yang menipu usianya yang 11 tahun. Ya, dan terima kasih kerana memberi saya peluang kedua saya. Ulang tahun pertama hari Amir membuka peti besi itu disambut dengan cara istimewa. Yayasan Maruah telah memberikan beasiswa penuh kepada 50 kanak-kanak pada tahun pertamanya. 23 syarikat telah mengguna pakai model kebajikan pekerja Rahman Holdings. Puan Salmah telah membantu 30 keluarga mengakses sumber pendidikan dan Amir, kini berusia 12 tahun, kekal sebagai kanak-kanak rendah hati yang sama, tetapi dengan keyakinan yang datang dari mengetahui siapa dia dan dari mana dia berasal. Pada majlis ulang tahun itu, dia diminta untuk mengucapkan kata-kata penutup. Dia naik ke podium, memandang ibu bapanya di kalangan penonton, kepada Datuk Razif, yang memerhatikannya dengan kebanggaan keibubapaan, kepada Cikgu Azman, yang telah menyokongnya sejak awal. Setahun yang lalu, Amir memulakan. Seorang lelaki menawarkan saya 100 juta jika saya dapat membuka peti besi. Dia fikir dia sedang membuat jenaka kejam. Dia tidak tahu dia sedang membuka sesuatu yang jauh lebih penting. Dia berhenti seketika membiarkan kata-katanya bergema. Saya tidak hanya membuka peti besi pada hari itu. Saya membuka perbualan tentang maruah, tentang hormat, tentang nilai setiap orang tidak kira pekerjaan atau asal-usul mereka. Dan perbualan itu mengubah kehidupan, termasuk kehidupan saya sendiri. Saya belajar bahwa harta sebenar tidak pernah berada dalam bon pembawa itu. Harta sebenar terletak pada peluang yang saya ada sekarang, dalam pendidikan yang saya terima, dalam mengetahui bahwa keluarga saya baik-baik saja, dalam dapat membantu kanak-kanak lain mempunyai peluang yang sama. Amir memandang terus kepada kamera yang menyiarkan secara langsung. Kepada setiap kanak-kanak yang melihat saya, jika ada sesiapa yang membuat kamu berasa kecil kerana pakaian kamu, kerana rumah kamu, kerana pekerjaan ibu bapa kamu, saya mahu kamu ingat sesuatu. Nilai kamu tidak ditentukan oleh orang lain. Kamu menentukannya dengan tindakan kamu, karakter kamu, hati kamu. Kepada setiap orang dewasa yang melihat saya, jangan sekali-kali memandang rendah seseorang kerana penampilan mereka. Genius seterusnya, pemimpin seterusnya, orang seterusnya yang mengubah dunia, mungkin sedang membersihkan pejabat kamu, menjual gula-gula di jalanan atau menghidangkan kopi kamu. Layan mereka dengan maruah yang layak mereka terima. Air mata mengalir di wajah-wajah di seluruh auditorium. Dan akhirnya Amir menyimpulkan, suaranya tegas dan jelas. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada individu yang secara tidak sengaja memberi saya peluang untuk menunjukkan siapa saya. Datuk Razif, terima kasih kerana menunaikan janji Datuk. Tetapi yang lebih penting, terima kasih kerana mempunyai keberanian untuk berubah. Datuk mengajar saya bahwa tidak pernah terlambat untuk menjadi orang yang sepatutnya kita menjadi sejak awal.
Auditorium berdiri memberi tepukan gemuruh. Datuk Razif menangis secara terbuka, tanpa rasa malu, sambil bertepuk tangan kepada kanak-kanak yang telah mengubah hidupnya. Puan Salmah memeluk Encik Hasan. Kedua-duanya menangis air mata kegembiraan, kebanggaan dan kesyukuran atas perjalanan mustahil yang telah membawa mereka ke detik ini. Encik Ramli, dari tempat duduknya, berfikir bagaimana seorang kanak-kanak berusia 11 tahun telah melakukan lebih banyak untuk mengubah budaya korporat daripada berdekad-dekad perunding dan seminar. Cikgu Azman tersenyum mengetahui bahawa intuisinya tentang bakat Amir adalah betul, tetapi budak itu telah melampaui jangkaan tertingginya. Dan di rumah-rumah di seluruh negara, ibu-ibu yang membersihkan rumah memeluk anak-anak mereka dengan lebih erat. Bapa-bapa yang bekerja di pekerjaan sederhana duduk lebih tegak. Kanak-kanak yang berasa tidak kelihatan mula percaya bahawa mungkin sahaja mereka juga mempunyai nilai. Kerana jika seorang kanak-kanak berkaki ayam dengan pakaian yang ditampal dapat membuka peti besi yang mengalahkan eksekutif, jika dia dapat mengajar rendah diri kepada seorang jutawan, jika dia dapat mengubah perbualan nasional tentang maruah dan hormat, maka apa sahaja adalah mungkin. Dan itulah kekayaan sebenar yang ditemui Amir pada hari itu. Bukan RM 100 juta, tetapi pemahaman bahawa suaranya penting, kisahnya mempunyai kuasa, dan kewujudannya membuat perbezaan di dunia. Peti besi itu hanyalah permulaan. Harta sebenar adalah perubahan yang dihasilkan dalam hati, minda dan kehidupan.